مستجيب دعواتي ربي ارحمنا جميعا بجميع صالحاتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله على أحمد عدد سطوري أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Dengan duduk, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Imam Haji Ali bin Sharif di atas pimpinan selawat itu tadi. Majlis diteruskan lagi dengan ucapan oleh Yang Berusaha Tuan Haji Bardi, pengurusi sambutan Maulid Rasul Taman Gading. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara pengacara majlis yang dimuliakan Ustaz Muhammad Kamal bin Munasir, penceramah undangan kita yang kita datangkan khas pada malam ini bagi sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi Taman Gading. Yang dihormati Tuan Haji Sarudin bin Abu Bakar selaku Ketua Kampung Seri Gading, yang dihormati Tuan OCS Seri Gading Cik Samsuri bin Yusof, yang dimuliakan Tuan-Tuan Imam Masjid An-Nur Tuan Haji Ali. Saya nak kenalkan lah, kalau takkan tak kenal dengan taman ni kan. Tuan Haji Ali Masjid An-Nur, Tuan Haji Fauzan Masjid Seri Gading, Cik Hairul Faizi Masjid Pasir Panjang. Jadi inilah tokoh-tokoh yang insya-Allah akan bertanggungjawab besar kepada masyarakat kita. Tuan-tuan Imam Surau, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekian. Alhamdulillah, pada malam ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita dipertemukan satu perhimpunan majlis ilmu, iaitu sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam Taman Gading, yang pada setiap tahun insya-Allah kita akan lakukan. Jangan terperanjat dengan bercun, itu dia punya pasal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menyentuh tentang sebut Masjid An-Nur ni, insya-Allah lah, kalau dengan izin Allah kita akan dapat masjid yang baru. Tarikh binaan itu tak tahu, tapi pihak Jabat Agama telah pun menyampaikan watikah ataupun untuk kita sama-sama bersetuju, ataupun kerajaan dah bersetuju, maksudnya fatwa untuk membina masjid baru. Jadi kita tunggu je lah, sabar je lah. Cuma yang saya bagi pihak pengurusi dan jawatankuasa masjid masih lagi mengharapkan bantuan sumbangan tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat, kerana insya-Allah kalau ikutkan Nabi kata umur Islam ni 1500 tahun. Sekarang dah 166, tinggal berapa tahun aja kalau ikutkan. Jadi kita kena bersedialah untuk mati. Jadi untuk itu banyak-banyaklah kita menyumbang kepada jalan Allah SWT. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah SWT. Dan satu lagi, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan jawatankuasa sambutan yang bertungkus lumus. Walaupun tak masak sendiri, kita order sama je, bertungkus lumus untuk menyediakan persiapan dalam menyambut sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam pada kali ini. Mudah-mudahan apa sumbangan yang tuan-tuan, puan-puan berikan, sebenarnya orang selalu cakap hanya Allah saja yang
akan membalasnya. Memang kita jangan haraplah manusia sesama kita untuk mengiktiraf apa sumbangan kita. Dan kalau sumbangan ataupun pengiktirafan yang sebenarnya ialah daripada Allah SWT. Sebab pengiktirafan Allah SWT akan kekal abadi. Kalau pengiktirafan manusia hilang muka, lupalah sahabat mana sahabat, kena macam-macam masalah, lupa sahabat semua. Jadi Allah sahajalah sebenarnya kita harapkan pengiktirafan dalam apa bentuk sumbangan, sama ada wang ringgit, tenaga dan sebagainya. Dan saya bagi pihak pengurusi Janda Tausiah Kesambutan juga mengharapkan agar angkatan-angkatan muda dapat bersama-sama selepas ini untuk sama-sama menyumbang idea. Sebab kadang-kadang idea orang lama ni lama. Kalau main bola tu, teknik serangan, teknik apa semua lama, cara lama. Tapi orang baru ni, teknik baru ni memang laju, memang lebih handal. Sebab itu dalam membangunkan suatu masyarakat juga perlu orang-orang muda. Dan insya-Allah orang-orang muda inilah yang akan meneruskan perjuangan kita demi bangsa, agama dan negara. Dan lillahi ta'ala, kalau kita niatkan lillahi ta'ala, insya-Allah ianya semua dapat keberkatan. Tak ada lain. Kalau niat Allah Ta'ala ni, imam ni ramai ni, boleh kita rujuk. Imam Fauzan ada, Imam Hairul Faizi ada, Imam Ali ada. Selalu bebel kat masjid. Itulah sebenarnya yang kita hendakkan. Anak-anak muda kita sama-sama menyumbang apa yang bakal kita adakan. Mungkin saya idea tak banyak, kita buat style lama lah, panggil penceramah, selawat, tapi tak tahulah kalau orang muda ada idea baru, tolong ke depan bagi kat mak-mak kita, bapak-bapak kita jawatankuasa yang kita boleh laksanakan, insya-Allah. Jadi untuk itu sekali lagi saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan kita akan dapat mengadakan sambutan ini lebih baik lagi tahun-tahun akan datang, insya-Allah. Mungkin orang lain yang mengendalikannya, wallahu alam. Jadi yang kita ni dah 60 siri ke atas, semua dah pencen semua, tenaga pun dah berkurang. Jadi kalau kita nak angkat kerusi lagi tinggi-tinggi macam dulu, rasanya takut terseliu kan. Terseliu, jawab parah jawabnya. Orang tua ni kalau dah jatuh parah. Sebab itu orang-orang muda saya amat harapkan untuk sama-sama menyumbang kepada keagungan khususnya di taman kita ini. Harapkan kalau dulu kalau Cik Os tu jadi jurulatih bola sepak tempat kita, sekarang pun dah tak larat lagi dah. Dia jurulatih mancah boleh lah sekarang. Jadi begitulah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekali lagi terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini, dan hanya Allah SWT yang membalasnya kebaikan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dicucuri rahmat sebanyak-banyaknya, sekembalinya nanti ke rumah masing-masing, insya-Allah Ustaz akan memberikan ilmu yang cukup bermanfaat pada kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Marfi atas sepatah itu tadi. Seterusnya, sebelum kita mendengar perkongsian dan juga ceramah daripada Ustaz, izinkan saya untuk memperkenalkan dulu sedikit biodata Ustaz Muhammad Kamal bin Bunasir. Tinggal di Kampung Parit Gantung, Mukim 1, Lubuk Semerah, Batu Pahat. Bertugas sebagai penyelia di Pejabat Pendidikan Islam selama 17 tahun dan guru takmir. Telah berumah tangga dan mempunyai 5 orang anak. Tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan ini menjemput Al-Fadhil Ustaz Muhammad Kamal bin Bunasir untuk menyampaikan ceramahnya dengan segala hormat. Melalu, Mam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati ilallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ahdina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bittaqwa wa jaminna bil afiyah. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu, hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, muliakanlah kami ya Allah dengan sifat takwa, dan cantikkanlah diri kami dengan kesihatan keafiatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara pengacara majlis yang berusaha, Tuan Haji Mardi bin Ngadi Nur selaku pengerusi sambutan Maulidi Rasul, serta semua barisan ahli jawatan kuasanya, berangkap juga pengerusi Masjid An-Nur Seri Gading. Yang dihormati Tuan Haji Sahrudin bin Abu Bakar, Ketua Kampung Seri Gading. Yang dihormati SM Samsuri Yusof OCS Balai Polis Seri Gading. Yang dimuliakan Tuan Imam Tuan Haji Ali bin Sarif selaku Tuan Imam Masjid An-Nur. Yang dihormati Tuan Haji Fauzan selaku Tuan Imam Masjid Seri Gading Laut Nerat. Yang dihormati Encik Hairul Faizi Masjid Kampung Pasir Panjang. Serta yang dihormati tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, pemuda-pemudi dan anak-anak yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Kapari kapeh. Walhamdulillah. Iso nyauri ki alhamdulillah. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah muliakan pada kita akan nikmat yang tidak terhitung. Semoga nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita yang tidak terhitung itu mudah-mudahan kita dapat gunakan, manfaatkan pada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah, pada malam yang berbahagia ini diam tak diam kita berada pada 30 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Kita dapat bersama-sama dalam satu majlis yang mulia. Mudah-mudahan menjadi salah siji ataupun salah satu bukti cinta kita, kasih kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada pada majlis sambutan Maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam, memperingati hari kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari ada menceritakan, tuan-tuan, riwayat Al-Bukhari dan Muslim ada menceritakan yang mana Allah Subhanahu wa taala ini ada melantik malaikat ataupun menugaskan beberapa malaikat yang mana tugasnya, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, mengelilingi bumi ini, ya, mengelilingi bumi ini, mencari mana-mana kumpulan hambanya, ya, mana-mana hambanya berkumpul dalam satu majlis, iaitu majlis zikrullah. Maka malaikat ni, tuan-tuan hadirin hadirat, dia sentiasa patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang pernah ingkar. Yang mana malaikat ni mengelilingi bumi ni, cari mana-mana hamba Allah yang berkumpul dalam satu majlis, iaitu majlis zikrullah.
Ibaratnya malam ini dekat Balai Raya Taman Gading. Taman Seri Gading ke Gading aja? Taman Gading, ya. Ada majlis zikrullah, maka malaikat ni pun bersama-sama. Diceritakan dia panggil malaikat yang lain. Wahai malaikat yang lain, luar ini, kiono hamba Allah ki berkumpul dalam majlis zikrullah. Rene. Tapi orang ngomong goyang-goyang lah, ya. Ni saya pengajaran hadis. Kalau nak baca hadisnya panjang tuan-tuan. Rene ada majlis zikrullah, maka para malaikat ini bersama-sama dalam majlis zikrullah itu tadi. Termasuklah majlis ilmu yang kita adakan pada malam ini daripada awal hingga akhir. Dan malaikat ini mendoakan kita semua supaya diampunkan akan dosa-dosanya. Apabila majlis zikir ini dah habis, contohnya nanti habis pukul 3 pagi contoh, tapi janganlah terperanjat, insya-Allah tak sampai pukul 3 pagi. Ya. Contohnya apabila habis nanti malaikat ini pun bertemu dengan Allah. Ibaratnya dia hantar laporan lah, maklum balas apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Maka Allah Ta'ala pun bertanya pada malaikat, wahai malaikat, apa yang dilakukan oleh hamba-hambaku itu tadi berkumpul? Maka malaikat berkata, Allah Ta'ala tak tanya pun, sebenarnya Allah Ta'ala maha mengetahui. Sebab Allah Ta'ala bersifat alim, mengetahuinya Allah tak sama dengan makhluk, ya, tidak terbatas. Sebab tu kita kena belajarlah tauhid sedalam-dalamnya sebelum kita mempelajari ilmu yang lain. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu akhlak dan tasawuf terutamanya jangan ditinggalkan, ya. Lagi-lagi belajar sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang wajib kita ketahui satu persatu ada 20. Sifat mustahilnya ada 20. Wis 40 ya. Campur sifat yang harus 41. Kemudian sifat yang wajib bagi Rasul ada 4. Mustahil ada 4. Jadi 8. Campur yang harus 1. Jadi 9. Yang 41 tambah 9 50. Jadi dalam aqidul iman ni, aqidul iman, ya, paling tidak ada 50 yang kita kena mengimani sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu. Kalau kita beriman, ya maksudnya kita 50 ni kita pegang sungguh-sungguh, dicampak ke mana pun insya-Allah akidah kita sentiasa kuat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Allah Ta'ala bertanya, wahai malaikat, apakah yang dilakukan oleh hamba-hambaku berkumpul itu tadi? Maka malaikat pun menyatakan, hamba-hambamu tadi berkumpul dekat Balai Raya, contohlah dekat Balai Raya Gading tadi, dia mangan bareng-bareng, mangan ni berjemaah, kemudian selawat, kemudian dorang majlis ilmu. Walaupun sing nyampekin apa disampaikan ngomong Jawa contohnya, tapi ndek kabeh dorong nyenuk kabeh daripada awal hingga akhir contohnya. Lalu Allah Ta'ala tanya lagi, wahai malaikat, adakah hamba-hambaku ni pernah nampakku? Adakah hamba-hambaku ni pernah nampak Allah? Kata malaikat, hamba-hambaku ni tak pernah nampakmu ya Allah. Tuan-tuan pernah nampak Allah ke? Tak pernah nampak. Tapi yakin tak? Percaya tak? Beriman tak Allah Ta'ala itu wujud? Wujud, percaya. Kalaulah sekiranya aku nampak pada hamba-hambaku apa yang berlaku, sekiranya hambamu nampakmu ya Allah, lagilah dia tekun beribadah, lagilah dia tekun berzikir. Lalu Allah Ta'ala tanya lagi pada malaikat, wahai malaikat, hambaku berkumpul tadi, apa yang diminta? Hambamu berkumpul, di antara yang diminta, dia nak masuk surga. Semua nak masuk surga tak ni? Alhamdulillah, kabeh jawab, mudah-mudahan sebagai bukti saksi semuanya nak masuk surga. Allah Ta'ala tanya, wahai malaikat, hamba-ku ni pernah nampak surga ke semua? Tak pernah nampak. Sekiranya dia nampak surga, wah, kalau dia nampak surga ya Allah, dia lagi tekun beribadah, ya solat dia pun kenteng, puasa ni pun kenteng, baca Quran ni pun kenteng, ibadahnya, hubungannya dengan Allah dia jaga, hubungannya sama manusia dia jaga, hubungannya dengan makhluk Allah yang lain pun jaga. Lalu Allah Ta'ala tanya lagi, wahai malaikat, apakah yang dimohon perlindungan dalam berkumpul tadi? Apakah yang dimohon perlindungan daripadaku? Hamba-hambamu berkumpul tadi, dia mohon perlindungan apa? Supaya dijauhkan daripada azab neraka. Betul tak? Kita semua nak dijauhkan daripada azab neraka. Sebab itu bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau boleh kita sembahyang subuh, kalau sembahyang maghrib terutamanya, sembahyang subuh, kalau sembahyang maghrib, kalau boleh jangan ditinggalkan pindik aja. Ya, lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang maghrib, jangan tinggallah membaca Allahumma ajirni minan nar. Nek rame tadi imam, ya Allahumma ajirna minan nar. Nek keneng subuh karo maghrib 7 kali.
Ya pitung kali. InsyaAllah dengan berkat tuan-tuan membaca Allahumma ajirni minan nar, mohon perlindungan daripada azab api neraka, tuan-tuan baca 7 kali, insyaAllah diselamatkan masuk mana-mana pintu neraka yang 7 itu. Kata guru saya, nek kuing bocor telumal sing papat masih mengor dia. Kalau baca 3 kali aja bukanlah tak boleh, hukumnya sunat aja baca tu. Dibuat dapat pahala, tinggalkan tak apa. Itu yang umur 50 orang bocor ialah tak apa kok ditinggalkan, ya. Dibuat dapat pahala, tinggalkan rugi. Kalau rugi tu semangat sikitlah dengar, ya. Bacalah 7 kali, insya-Allah selamat, ya, masuk daripada masuk mana-mana pintu neraka yang 7. Kalau malu Allah Taala tanya, wahai malaikat, adakah hamba-hamba ku ni pernah nampak neraka? Kita tak nampak semua kan? Tapi kita percaya neraka itu ada. Kalaulah hamba-Mu ni nampak neraka, ya Allah, tentulah lagi dia tekun. Minta maaf. Dia tentulah lagi takut untuk melakukan maksiat. Nak mengumpat takut, nak berhasad dengki takut. Dia nak ninggalkan solat takut. Sebab dia kalau nampak neraka, tuan-tuan, ya. Tapi kita kena beriman pada perkara yang gaib. Lalu Allah Ta'ala kata apa, tuan-tuan? Wahai malaikat, hamba-hambaku yang berkumpul itu tadi, contohnya dalam majlis ilmu kita pada malam ini dekat Dewan Taman Gading, ku ampunkan dosa-dosa mereka semua. Lalu tuan-tuan hadirin hadirat, ada malaikat yang bertanya pada Allah, ya Allah, ya Allah, ramai-ramai yang datang tadi, tapi bukan tuan-tuan sini, semua yang kat sini soleh semua, solehah semua. Ini cerita aja dalam hadis tersebut. Ramai-ramai yang datang tadi bukan kerana-Mu, ya Allah. Adakah nak diampunkan dosanya? Contohnya dia nak datang nak tengok penceramahnya, contohnya. Penceramahnya ni piye-piye, hang semua poraya. Wes pernah masuk TV ke urung? Wah, TV pun tak pernah masuk. CCTV pun tak pernah masuk. Saya ni nak masuk TV juga, tuan-tuan, tapi orang sedang. Keden awak ya orang iso melbu, ya. Ataupun dia datang kerana nak makan, contohnya. Bukanlah gitu contohnya. Dia datang kerana yang pertama, kerana nak makan. Ataupun dia datang kerana contohnya dia nak cas handphone, contohnya. Nak cas handphone, bateri dah nak habis ni. Nampak orang ramai ni. Minta dengan Kuang Usi, saya nak cas handphone kejap lah. Cas handphone kejap kat sebelah, sambil tu dia tunggu dalam majlis zikrullah. Tapi niat yang pertama kerana nak cas handphone, contohnya. Adakah diampunkan juga dosanya, ya Allah? Maka Allah Ta'ala kata, ku ampunkan juga dosa-dosa mereka yang hadir walaupun tidak ikhlas kerana-Ku. Kerana berkat di antara mereka yang ikhlas. Masya Allah, tabarakallah. Sebab itu Allah Ta'ala yang menyatakan, tuan-tuan, dalam surah Ar-Ra'du ayat 28 yang sering kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala bagi tahu apa? Orang-orang yang beriman dan tenang tentam hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah dengan zikrullah itu akan tenang tentramlah hati manusia. Jadi kita nak tenangkan hati kita ni, tuan-tuan hadirin hadirat, tidak lain tidak bukan salah satu caranya yang Allah Ta'ala bagi tahu, banyak-banyaklah kita duduk dalam majlis zikrullah, majlis-majlis mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya majlis maulid. Biasanya tuan-tuan kalau dekat negeri Johor ni, tuan-tuan, dari segi masanya alhamdulillah lah. Walaupun malam ni malam terakhir Rabiul Akhir, besok dah Jamadil Awal, tapi majlis maulid ada lagi diteruskan. Alhamdulillah. Sebab kita mengingati Rasulullah ni bukan Rabiul Awal aja. Setiap masa kita kena cinta dan kasih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam majlis maulid ni biasanya dekat neng Johor ke ono 4N. Ada berapa? 4N. Nek sici orang ono, nek wong Jawa ngomong nek masak kaya cemplang lah ngono. Ya ibu-ibu masak ibaratnya kaya cemplang. Cemplang dia apa masa ni? Kaya apa? Jadi kaya orang rasa lah ngono ya. Ibaratnya kaya ngono lah. Tapi kalau tak ada salah satunya, yang pertama iaitu ono baca Quran ataupun ono berjanjenan. Ujungnya N juga kan? Tapi baca Quran mau baca suratul Fatihah kan ayat Quran juga. Sing nombor loro ono marhabanan, N juga wis marhaban urung. Ya wis. Nombor 3 wis ana panganan, juga jamuan juga tak? Wis mangan urung? Wis mangan, alhamdulillah.
Sing nombor papat ono sarahan. Juga. Tapi nek salah siji ni dak ono. Kaya pelik pula lah kadang-kadang, tapi dak ono pun dak apa. Sing penting ono ceramahi kalau selawat. Tadi contohnya lepas makan apa tu pengacara sing nom sing guarang gaya sing handsome ngono ya. Dengan berakhirnya jamuan itu tadi, maka berakhirlah majlis sambutan Maulidul Rasul kita pada malam ini. Agak-agak pelik apa dah? Iki maulud ke mulut sak tenane iki. Ya kan. Itulah tuan-tuan. Jadi empat-empat perkara itu semuanya baik tuan-tuan. Tuan-tuan hadirin hadirat, sebab itu kata guru saya, selalu yang ikut saya ni selalu dengar lah tuan-tuan. Tapi ada yang belum dengar lagi. Kata guru saya Ustaz Ishak, kalau kita pergi majlis maulid ni, kalau boleh entuk 5. Entuk pira? Untuk 5. Orang entuk 5 perkara, entuk loro jadilah. Ojo sampai orang entuk kabeh, ya. Ojo sampai orang entuk kabeh. Iaitu tuan-tuan hadirin hadirat, sing loro ki ojo sampai orang entuk. Yang pertama iaitu dapat ilmu. Entuk apa? Entuk ilmu. Sebab itu kata As-Sufyan As-Syauri, seorang tabi'in yang hebat tuan-tuan, dia menghafaz hadis lebih daripada 200,000 hadis. Imam Sufyan As-Syauri ini tuan-tuan. Ya, lebih 200,000 hadis. Tuan-tuan boleh apa 200,000 hadis? Kalau saya 2 hadis pun belum tentu tuan-tuan sanadnya sampai Rasulullah. Dia hafal hadis lebih daripada 200,000 hadis tuan-tuan. Kata Imam As-Sufyan As-Syauri, kesempurnaan menuntut ilmu agama ni syaratnya ono 5 perkara. Kek sempurna. Ni orang ono 5 perkara, orang sempurna meneh. Kalau kita menuntut ilmu agama ni. Pertama syaratnya kena menang. Kena menang. Sing nombor loro kena ngrungokke. Sing nombor telu kena ngilingke. Sing nombor papat kena apa? Ngamalke. Sing nombor 5 kena nyampe ke. Ni orang cukup 5 ki, orang sempurna meneh. Contohnya lah tuan-tuan hadirin hadirat. Contohnya kita disuruh memperbanyakkan selawat. Satu hari, satu malam kalau boleh jangan kurang 300 kali. Semoga kita tergolong dalam aksiru memperbanyakkan selawat. Kita selawat anggerino ya. Ni orang selawat orang sembahyang tu. Setidak-tidaknya selawat dalam sembahyang. Dalam tahiyat akhir tu termasuk rukun ya. Kita baca selawat memang baca selawat anggerino, tapi mungkin tak termasuk dalam memperbanyakkan selawat. Tapi uturiko kabeh. Sing ning kene meng kaki selawat, sing ngomong ki lho ya. Kata alim ulama nek keneng ojo kurang 300 kali. Nek sewa sak yo lagi apik ya. Kalau boleh jangan kurang 300 kali. Contoh kita dah tahu tu. Kita wis ngrungok, wis meneng tu diam. Dah diam, nombor 2 kena ngurungokke, kena ngurungokke. Sing nombor 3 kena ngilingke balik engko. Wis arek lekaranyo makmu kini makmu yo kesetenan awak iki yo. Mau abang ki cerita apa yo? Abang ki cerita abang ki. Abang ki itu nama saya lah, nama sabarannya. Janganlah terperanjat tuan-tuan. Perasan ustaz ni. Mau ustaz ki cerita apa yo? Oh, cerita tentang selawat. Jadi ini kata alim ulama ni selawat kita supaya tergolong dalam membanyakkan selawat. Kalau boleh satu hari satu malam ojo kurang 300 kali makmu. Wis ngiling ke, dah ingatkan semula. Tak cukup tuan-tuan. Kalau setakat ingatkan semula tak cukup, nek ora diamal, kena amal ke, kena amalkan. Dah tahu ya amalkan. Selawat tu tak kira panjang atau pendek tuan-tuan. Walaupun kita baca Allahumma salli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, pun dah kira selawat tuan-tuan. Tak semestinya selawat panjang ataupun pendek. Dah hamal kemudian tak sempurna lagi. Kalau tak disampaikan akan ilmunya. Tengok anak ekos isuk bengi main ni gepeng ayang ke risau. Gepeng tadi gepeng. Gepeng ni orang Jawa lah. Gepeng tu maksudnya tipis. Kalau Melayu gepeng tu maksudnya tipis. Saya panggil handphone ni gepeng lah tuan-tuan ya. Asyik main gepeng, kon selawat susah tenang lah contohnya ya. Nah, dah lah jangan main gepeng, hiburan aja tu. Kalau tengok ceramah-ceramah tak apa pula. Main nyanyi-nyanyi. Cuba bocor selawat kan, 300 kali ngono. Contoh. Kita sampaikan barulah sempurna. Pertama diam, nombor 2 ngurungokke, nombor 3 ngilingke. Jangan sampai sini aja.
Jangan diam dengar je. Itu pun dapat pahala juga, ya. Tapi kalau kita teruskan, ingatkan semula, amalkan sampai sampaikan, barulah sempurna akan ilmu yang pelajari. Nombor 2, jangan sampai tak dapat pahala, ya. Kita alhamdulillah tadi dapat ilmu. Yang kedua, jangan sampai tak dapat pahala. Tuan-tuan hadirin hadirat, sebab itu tuan-tuan hadirin hadirat, ada satu sunnah tuan-tuan yang kita jangan tinggalkan. Kalau boleh kita keluar rumah tuan-tuan, sama ada cedek ataupun atoh, ojo lali bocoki. Kadang-kadang kita ni atoh kita bocor. Sing cepat-cepat orang bocor. Ini bukan semualah saya yang cakap. Kalau besok nak pergi KL, besok nak pergi Kelantan, besok nak pergi Perlis, wah bacanya ya Allah panjang. Baca, keluar rumah aja langkah ke kanan baca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Kalau nak pergi jauh, masuk kereta pula, masuk kereta alhamdulillah Allahu akbar. Kemudian baca subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina la munqalibun. Masuk gear Rabbi filli, tahu lagi. Ikut sunnah betul lah dalam kitab Samail Muhammadiyah. Sekali pergi depan aja, pergi depan kedai depan kat Pulau Kencana, pergi masjid, pergi sini surau pula. Kini orang surau pula. Ono surau, lu ngau surau sanding rumah. Wes orang bocor bismillah, orang bocor lah cepat air kok. Ya. Jangan begitu. Pergi dekat ke, pergi jauh ke, kena ingat pada Allah. Kita satu amalan tuan-tuan, ini sunnah Nabi tuan-tuan. Kita keluar rumah aja, jangan lupa baca apa yang paling mudah je tuan-tuan. Langkah kaki kanan bacalah bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Ya, ada dinyatakan hadis riwayat Tirmizi 3348. Siapa yang baca ni tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Allah Taala beri 5 kemuliaan. Pertama tuan-tuan, kalau baca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah, akan diberi petunjuk. Insya-Allah tidak akan sesat. Kalau tuan-tuan pergi, insya-Allah apa yang kita tuju tu insya-Allah sampai. Yang keduanya, diberi kecukupan. Kita harap lunga kojom baca doa kui, mudah-mudahan diberi kecukupan. Menuntut ilmu gitu juga diberi kecukupan. Yang ketiga tuan-tuan hadirin dan diberi perlindungan dari Allah sepanjang kita berada di luar kawasan rumah daripada perkara-perkara yang berbahaya. Contohnya pagi kita nak pergi surau, tiba-tiba ono celeng arek melintas. Ya, celeng nanti celeng. Celeng ni babi nek celengan kita tabung ya. Celeng arek melintas, tiba-tiba lalu tuan-tuan kok celengnya ngantuk terus turu. Mungkin dengan berkat baca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Yang keempatnya tuan-tuan, dilindungi daripada godaan dan kejahatan syaitan. Yang kelimanya, sekiranya ada syaitan yang jauh nak menggoda, contohnya syaitan daripada Senggarang datang. Datang Senggarang sini kan jauh, nak goda Tuan Imam Haji Ali. Baru dah sampai contoh syaitan dekat. Kau nak ke mana? Aku nak goda Imam Haji Ali lah. Tak payah, dia dah mohon perlindungan tadi dengan Tuhan dia. Balik sana. Nyesal aja kau nak goda dia. Syaitan dekat pun bagi tahu pada syaitan yang jauh. Mudah-mudahan tuan-tuan, kita lagi pada rumah tadi bocor doa kuih tadi tuan-tuan, setiap langkah tuan-tuan dapat pahala, diampunkan dosa, dinaikkan darjat. Untungnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ya, umat Nabi Muhammad ni kelebihannya banyak tuan-tuan ya. Walaupun umurnya pendek-pendek, Rasulullah ada menyatakan tuan-tuan, umur umatku apa dia kata? A'maru ummati ma baina sitina ila sab'ina wa aqalluhum man yajuzu zalik. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Umur umatku ni kata Rasulullah average je. Saya ni cakap bahasa Inggeris very poor tuan-tuan Umur umatku dalam lingkungan average berapa? Antara 60 tekan 70. Ya. Daripada 60 hingga 70. Umur umatku ni antara 60 hingga 70. Ada tak yang lebih daripada 70? Ada. Wa aqalluhum man yajuzu zalik. Ada. Tapi bilangannya sedikit. Tengok dekat sini, ada tak yang lebih 70? Ada. Imam Fauzan ni muda macam 40 lebih lagi ni. Alhamdulillah, Imam Ali macam muda. Ada yang lebih 70, tapi orang okey, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Umur ni betul lah sebagaimana yang dinyatakan Tuan Pengusi ni tuan-tuan tadi. Umur ni kata mbah saya ibaratnya kita bawah pokok kelapa. Pernah ketok pokok kelapa? Pokok kelapa gading contohnya ya. Tengok pokok kelapa tu, tak semestinya kelapa yang tua gugur. Kalau kelapa yang tua gugur tu biasa, menandakan orang yang dah umurnya dah banyak meninggal tu biasa, betul tak? Tapi kadang-kadang nengisor pokok kelapa kata mbahku, kadang-kadang masih beluluk pun kadang-kadang kukur. Kadang-kadang masih cengkir pun kukur. Kadang-kadang masih bayi pun meninggal. Kadang-kadang masih kanak-kanak pun meninggal. Kadang-kadang kelapa muda sing enak diombe banyu ni. Isi ni dekan ni lembut ngono digawe rucuh. Lebokke madu, bukan bermadu, lebokke madu. Kan enak buahnya muda tu. Kadang-kadang gogol juga. Kadang-kadang gugur kan. Ibaratnya umurnya belum 40, tinggal 30 lebih, tengah awak yang anteng-anteng ni ya. 20 lebih tengah kuat-kuatnya. Kadang-kadang meninggal ada tak? Kadang-kadang sak pokok-pokok kabeh mati. Kena sambat beledek. Faham? Kena sambat petir. Satu pokok semua mati gogrok kabeh. Ibaratnya satu keluarga pergi semua. Minta perlindungan daripada Allah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat, walaupun umur Nabi Muhammad ni pendek-pendek tuan-tuan, kalau dibandingkan Nabi Adam dalam kitab perkunan, Nabi Adam umurnya berapa tahun? 930 tahun. Nabi Adam umurnya 930 tahun. Sini ada 930. 93 pun tak ada tuan-tuan. 39 nama ya. Nabi Nuh ya, ada yang menyatakan 950 tahun, ada yang menyatakan 1000 tahun. Nabi Ibrahim usianya berapa? Setengah riwayat 228 tahun. Sebab tu Nabi Ibrahim ni orang yang pertama berhatan ketika usia 80 tahun. Tuan-tuan sini ada yang berhatan 80 tahun. Silat-silat dalam kubur tuan-tuan. Tapi Nabi Ibrahim umur wafatnya 228. Jadi 80 tu belum tua lah bagi Nabi Ibrahim, belum gemas lagi tuan-tuan. Ya, dan nabi-nabi yang lain pun umurnya panjang-panjang. Tapi umat Nabi Muhammad ni walaupun pendek-pendek tuan-tuan hadirin hadirat, tapi ada kelebihannya. Di antaranya ada amal ibadah yang dilakukan dilipat kali gandakan akan ganjarannya. Seperti tadi, pergi tempat yang baik, pergi ke masjid, pergi tempat majlis ilmu, setiap langkah bukan sedapat pahala saja, diampunkan dosa, dinaikkan darjat. Lepas sembahyang Isyak buat 4 rakaat, selepas ba'diyah Isyak buat 4 rakaat, seperti dapat pahala malam Lailatul Qadar. Ya kadang-kadangnya malas juga. Ya orang ketok, sebab tu iman tu penting tuan-tuan. Dah lari tajuk pula, panjang pula cerita tu tadi. Jadi dua ni jangan sampai tak dapat ilmu dengan pahala. Ojo sampai orang oleh. Sing telukin ni ono yo alhamdulillah, nek ja ono ojo nuntut karo tuan pengusi ni. Haji Madi, ya teruk Haji Madi untuk go. Tapi sing nombor 3 aja ora oleh mangan. Wis entuk urung? Wis alhamdulillah. Nombor 4 entuk bungkus. Alhamdulillah. Aku yo wis entuk mau bungkus. Sing nombor 3 aku arep ngomong apa ora jarine njaluk pulang engko. Pasal gurune ngomong ono 5 ya tak omongi juga. Nombor 5 entuk sampul. Nek ono, nek dak ono ya dak apa. Engkau nuntut pula bungkus sini tuan-tuan. Saya dah cakap 5, saya kena cakap 5 lah tuan-tuan. Ya, kalau tak ada tak apa. Yang penting dapat pahala, dapat ilmu. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan, kita nak masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang kita harap-harapkan. Dahlah masuk surga, kemudian masuk surga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Siapakah mereka yang masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu tuan-tuan hadirin hadirat banyak golongan. Antaranya mereka yang dalam masa hidupnya tuan-tuan, dia mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada dirinya, lebih daripada keluarganya, lebih daripada ibu bapanya dan lebih daripada sekalian manusia. Satu masa Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, dia bertemu dengan Rasulullah, ya Rasulullah, saya menyayangi kamu dan saya menyayangi diriku.
Maka kata Rasulullah, wahai Umar, belum sempurna lagi. Kamu kena menyayangiku lebih daripada menyayangi dirimu dan lebih daripada mencintai keluargamu, ibu bapamu dan sekalian manusia. Maka kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, mulai hari ini aku mencintaimu lebih daripada yang lain. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, tuan-tuan, daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah telah bersabda, la yu'minuna ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Apa kata Rasulullah? Tidak sempurna keimanan seorang itu sehingga ia mengasihiku lebih daripada dirinya, lebih daripada keluarganya, lebih daripada ibu bapanya, lebih daripada sekalian manusia. Contohnya lah, tuan-tuan, contoh ni contoh yang mudah lah, kata guru saya. Kalau negara ada pembentangan bajet setiap tahun, dah lepas pun, tuan-tuan, kan? Hari Jumaat saya kan yang lepas. Ada pembentangan bajet. Kerajaan negeri pun ada pembentangan bajet untuk tahun 2025. Belum lagi. Kita ni kalau dalam ahli keluarga, tuan-tuan, kalau boleh contohnya lah. Ni contoh, bukan pun suruh buat pun, ya. Buatlah kalau boleh pembentangan bajet untuk keluarga tahun 2025 bersamaan 1446 dan 47 Hijriah. Contohnya dikumpulkanlah, ambil hari Jumaat penuh dengan keberkatan. Ayang, duduk sini kejap. Anak abah yang tunggal, duduklah sini kejap. Contoh kalau anak tunggal lah. Ni cerita nak senang lah. Ayang sini kejap. Anak tunggal ayah yang lelaki duduk sini kejap. Ayah pada malam ini nak buat belanjawan. Bajet untuk tahun 1446 Hijrah dan 47 Hijrah bersamaan 2025. Untuk pendidikan anak ayah yang tunggal ini, ayah peruntukkan 3,000 setahun. Contoh. Untuk baik pulih rumah oleh kerana kerap hujan turun, bumbung dah mula dah reput, ayah peruntukkan 12,000. Untuk kendaan, ayah peruntukkan 10,000. Dan untuk sambut hari lahir, tunggu ya. Untuk peruntukan sambut hari lahir untuk ayah, untuk isi abang tersayang, dan untuk anak abang, untuk anak ayah tunggal yang tersayang, ayah peruntukkan RM1,200 untuk tahun 2025. 200 untuk ayah, 200 untuk isi abang, isi ayah tersayang, cakap anaknya. Begitu juga 200 untuk anak tunggal ayah. Anaknya pun kira, ayah 200, mak 200, diri kita 200. Kata ayah 1,200. Baru 600 guna ni. Anaknya pun bisik dengan mak, ayah ni pandai matematik ke tak ni, manu mak? Kata untuk hari lahir 1,200. Kita kira baru 600. Cuba mak kira, ayah 200, untuk mak 200, untuk anak tunggal 200. Betul lah nak. Ayah memang silap matematik ni. Lalu isinya kata, bang, abang kata untuk hari lahir 1,200. Kita kira baru 600 untuk 3 orang. Yang 600 lagi untuk siapa? Maka ayahnya berkata, wahai isteriku, wahai anakku, RM600 untuk ayah sambut hari lahir, untuk ayah belanjakan sambut hari lahir. Insan yang abang lebih sayang daripada diri abang, lebih sayang daripada isteri abang, lebih sayang daripada anak tunggal ayah seorang ni. Agak-agak macam mana ibu? Matanya terus merah agaknya, ya. Ataupun terus sing-sing tengah ni. Abang ni tak sangka dah nampak alim. Contohnya lah, rupanya dah ada pasang dua, ada cawangan bang, Sabar. Saya dah pernah cakap dengan rumah saya, terus merah je matanya. Tapi tak nyingsing tangan lah, ya. Nyingsing dengan baju tak. Abang sebenarnya untuk siapa yang RM600 ni? RM600 itu yang abang masukkan, yang abang lebih sayang daripada diri abang, lebih sayang daripada isteri abang, lebih sayang daripada anak abang yang tunggal seorang, iaitu RM600 abang gunakan untuk sambut hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agak-agak ibu marah tak? Terus ngerus dada je, selamat, ya. Betul gitulah. Habis kata-kata sayang dengan Rasulullah. Kok untuk sambut hari raya Rasulullah RM2, untuk diri kita 200. Patut apa ora? Ya ora, habis untung urusan ngai orang ringgit, sing ono orang ngai ngemplok ai kerjane. Jangan begitu, ya. Itu kalau boleh lah, ya. Kalau kita sayang pada, contohnya dengan azan lah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Masuk sembahyang pada 5 waktu. Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Tuan-tuan pernah kira tak? Kalau azan 5 kali dengan qomat 5 kali sehari semalam, berapa kali kita sebut Allahu akbar? Pernah kira?
Bola ustaz wis krungu azan arep mangkat masjid kira untung saya kira ada 50 kali kita sebut Allahu Akbar dalam azan 5 waktu. Bila azan tu 5 waktu dengan iqamah 5 kali, 50 kali. Berapa kita sebut Allahu Akbar dalam sembahyang 5 waktu? 17 rakaat. Sebut Allahu Akbar takbiratul ihram dengan takbir intiqalat. Ada berapa? Kita sebut ulang-ulang kali tuan-tuan sebanyak 94 kali. 94 kali campur 50 kali sama dengan berapa? 144 kali kita sebut Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tengah menonton TV pula waktu asar. Tengok sinetron. Contoh. Sinetronnya pula sedap. Kitanya ada kaitan masa muda dulu. Wah, sonok betul lah tengok cerita ni. Dengar azan Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar. Kata sayang dengan Rasulullah lebih daripada yang lain. Sedangkan solat berjemaah tu, contohnya lelaki, dituntut berjemaah di masjid ataupun di surau. Yang perempuan janganlah lengah-lengahkan solat. Masuk waktu ambil wuduk, dirikanlah solat. Agak-agak nak utamakan tengok cerita sinetron ke nak mendirikan solat? Kalau sayang dengan Rasulullah lebih daripada yang lain, kita dulukan solat. Itu contohlah yang mudah tuan-tuan. Kalau kita lihat contohnya sahabat-sahabat Nabi, contohnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar ni sahabat Nabi tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Bukan setakat sahabat Nabi, ia juga adalah bapa mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar sayangnya dengan Rasulullah ketika Sayyidina Abu Bakar dipilih oleh Rasulullah untuk menemankan Rasulullah berhijrah daripada kota Mekah ke Yasrib. Ketika itu kafir Quraisy menentang dakwah yang dibawa oleh Rasulullah, membawa ajaran Islam ditentang hebat-hebat. Termasuklah bapa saudara sendiri Abu Lahab, dibantu oleh Abu Jahal dan pembesar-pembesar kafir Quraisy yang lain. Maka Allah Ta'ala perintahkan Rasulullah supaya berhijrah. Barulah Rasulullah berhijrah dan memilih Sayyidina Abu Bakar tuan-tuan hadirin hadirat untuk menemankan ia berhijrah. Dalam perjalanan tersebut tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar jalan tak macam biasa. Kadang-kadang depan Rasulullah, kadang-kadang dia lari belakang Rasulullah, kadang-kadang dia lari sebelah kanan Rasulullah, kadang-kadang dia lari sebelah kiri Rasulullah. Rasulullah pun tengok pelik, wahai Abu Bakar, kau kira hari ni kenapa? Kau orang melaku kau ya biasa. Tapi tak cakap jauh lah tuan-tuan. Wahai Abu Bakar, kenapa kamu jalan depan, belakang, kanan, kiri tak macam biasa? Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, ketika aku berada di hadapanmu, aku takut pihak musuh nak membunuh kamu daripada jarak jauh, menggunakan busar anak panah dia daripada arah belakang. Aku lari ke belah belakang. Apabila aku berada di sebelah belakang, aku takut busar anak panah datang dari sebelah kanan. Aku pergi sebelah kanan. Apabila aku pergi sebelah kanan, aku takut busar datang dari sebelah kiri. Aku pergi sebelah kirimu ya Rasulullah. Biarlah busar anak panah tu kena tubuh badanku ya Rasulullah, daripada mengenai tubuhmu ya Rasulullah. Tengok, Sayyidina Abu Bakar menjadikan tubuh badannya sebagai pendinding kepada Rasulullah daripada terkena anak panah. Maka kata Rasulullah, kata apa? Wahai Abu Bakar, kita bukan berdua, Allah Ta'ala bersama kita wahai Abu Bakar. Siapa bila dengar Allah, Sayyidina Abu Bakar menjadi tenang. Tuan-tuan hadirin hadirat, apabila sampai ke Gua Sur, Sayyidina Rasulullah nak masuk. Sayyidina Abu Bakar kata, cuma pun disik ya Rasulullah, jangan masuk. Kenapa Sayyidina Abu Bakar tak kasih masuk tuan-tuan? Takut nanti ada binatang berbisa dalam gua tersebut. Gua kan peteng, orang patut ketok Gua Sur ni tak berapa lebar sangat tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah jangan masuk dulu, biar aku masuk dulu. Sayyidina Abu Bakar tengok dah selamat, dah okey, barulah izinkan Rasulullah masuk. Ya Rasulullah masuk, ya Rasulullah. Apabila Rasulullah masuk Gua Sur, Rasulullah letih tuan-tuan. Pendekkan cerita, Rasulullah tidur dekat pangkuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tuan-tuan, tengok begitu rapatnya Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat, kalau kita ada anak-anak, ada cucu, pastikan anak kita dan cucu kita siapa dia berkawan. Jangan kita tak ambil tahu langsung. Macam saya tak kata siapa. Saya ni walaupun badannya kurus 106 kilo, tuan-tuan, nyambil anaknya 5. Nyambil ada anak kembar nombor 3 dengan nombor 4. Kapeh lanang kadang-kadang mumet juga dasih Dia kawan dengan siapa, kita kena ambil tahu.
Kerana kawan ni memainkan peranan. Kalau dia pilih kawan yang soleh ataupun soleha, dia tidak culas solat, rajin baca Quran, taat dengan mak ayah kawannya, insya-Allah anak kita pun menjadi yang soleh ataupun soleha. Persekitaran tu penting. Maka Rasulullah tidur dekat pangkuan Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar ngantuk apa orang kakak? Yo ngantuk juga, yo kesel kau melakukan bodoh. Lagilah Saidina Abu Bakar ni mengawal keselamatan Rasulullah. Tapi Saidina Abu Bakar orang turu tuan-tuan. Dia menjaga Nabi Muhammad tidur dekat pangkuannya. Saidina Abu Bakar tengok dinding-dinding gua yang lubang-lubang tadi. Saidina Abu Bakar buat apa? Dia koyakkan pakaiannya yang boleh dikoyak. Dia sumbat lubang-lubang dalam dinding gua tersebut. Dekat dinding gua tu ada lubang-lubang yang kecil, disumbat dengan pakaiannya. Kerana apa? Dia takut nanti ada binatang berbisa keluar daripada lubang tersebut. Diriwayatkan ada satu lubang tuan-tuan yang tak boleh disumbat lagi. Tak ada bahagian pakaian yang boleh dikoyakkan lagi. Kalau dia nak ambil batu kecil ke, nak ambil ranting ke, takut mengganggu Nabi Muhammad yang sedang tidur. Maka Rasulullah buat apa? Dia ambil jarinya, dia sumbat lubang yang tinggal satu tadi tu. Apabila dia sumbat dengan jarinya tuan-tuan, Allah Ta'ala nak uji, lubang yang disumbat dengan jarinya ada seekor ular. Dia patuk jari Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar tak menjerit, tak menangis. Dia menahan sakit. Kenapa? Dia takut nanti kalau dia menjerit, mengadu kesakitan, mengganggu Nabi Muhammad yang sedang tidur. Tengok sayangnya dengan Rasulullah. Agak-agak kalau kita boleh macam tu tak? Kena patuk ulah, diam aja gitu. Suaminya tidur kat pangku kita. Suami tidur kat pangku isteri. Isterinya terpatuk ulah kan, nak jerit tak? Bukan dah patuk, nampak ular jauh ni melimpeng-limpeng. Jadi tuan-tuan hadirin, Saidina Abu Bakar tahan, tak tahan sakitnya. Akhirnya sampai menangis, menitiskan air mata. Air matanya jatuh dekat pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah rasa sejuk, Rasulullah celik, Rasulullah pandang Saidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kenapa kamu menangis? Adakah kamu menyesal ikut aku berhijrah? Tidak ya Rasulullah. Inilah masa yang aku nanti-nantikan ya Rasulullah. Habis kenapa kamu nangis? Aku kena patuk ular ya Rasulullah. Kenapa kamu tak kejut aku? Aku tak sampai hati nak mengujuk kamu ya Rasulullah. Maka diceritakan Rasulullah meludah tempatnya kena patuk itu dengan izin Allah, pulih seperti sedia kala. Itu contohlah, ya, contoh bagaimana sahabat Nabi Saidina Abu Bakar cinta dan kasih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya tuan-tuan, bukan takat sahabat Nabi aja sayang dengan Rasulullah. Rupa-rupanya makhluk Allah yang lain pun sayang dengan Rasulullah, cinta dengan Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim, Sahih Muslim dan Sahih Bukhari ada menceritakan tuan-tuan, apabila Rasulullah berhijrah dekat Yasrib, Rasulullah cerita dengan orang Yasrib. Dulu aku dekat Mekah, aku pernah lalu satu tempat gurun, ada batu, dia rindu kat aku. Kalau aku lalu, setiap aku lalu kat situ, dia beri salam. Assalamualaikum ya Muhammad. Apabila aku dah dilantik jadi Rasul, dia kata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia ubah lafaznya tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, Abu Zar Al-Ghifari pernah tanya, ya Rasulullah, berapa bilangan Nabi? Kata Rasulullah, bilangan Nabi ada 124,000. Berapa yang menjadi Rasul? 124,000 tu bilangan Nabi. Yang menjadi Rasul 313. Berapa yang kita wajib ketahui satu persatu? Ada 25. Apa tak semua? Kalau tak hafal pun tuan-tuan, dapatlah bezakan. Kalau saya sebut Nabi Zakaria, ada tak? Ada. Nabi Ilyas? Ada. Nabi Lut? Abang Kih? Ada? Tak ada kan? Siapa yang cakap ada tu memang problem lah tuan-tuan, ya. Kalau tak hafal pun dia dapat bezakan lah, ya. Nabi Adam ada? Haji Ngidul? Tak ada. Okeylah tu, memang dapatlah semua, ya. Dan 5 Rasul yang digelar Ulul Azmi dan yang Mustafa, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, itu batu tuan-tuan. Tapi sahabat Nabi tak macam kita. Kalau kita masa tu, ya Rasulullah, mana batunya Rasulullah? Kita cari kannya. Setidaknya buat batu cincin, ya. Tapi sahabat Nabi tidak tuan-tuan, ya. Sahabat Nabi tidak. Tuan-tuan hadirin hadirat, bagaimana pula kita nak cinta dan kasih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa di antara-antaranya caranya kita kasih pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan? Tidak lain tidak bukan tuan-tuan, di antaranya kita kena tuan-tuan, iaitu kena dampingi para alim ulama.
Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tuan-tuan dalam hadisnya daripada Jabir, Rasulullah daripada riwayat Al-Khatib daripada Jabir, Rasulullah bersabda apa? Akrimul ulama warasatul anbiya faman akramahum faqad akramallahu wa rasulah. Muliakanlah para ulama kerana mereka itu adalah pewaris Nabi dan Rasul. Sesiapa yang memuliakan para alim ulama berarti mereka memuliakan Allah dan Rasulnya. Tuan-tuan kena pegang tuan-tuan, ya. Tuan-tuan kena pegang bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi dan Rasul yang terakhir, khatamun nabiin. Tak ada lagi Nabi diutuskan selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai bila-bila. Dan Al-Quran adalah kitab yang terakhir. Tak ada lagi kitab yang diturunkan selepas Al-Quran. Ini dinyatakan tuan-tuan dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Allah Ta'ala telah berfirman apa tuan-tuan? Walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan dia adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Nabi Muhammad ini adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Jadi kalau ada orang yang mengaku dirinya sebagai Nabi dan Rasul, tuan-tuan jangan percaya. Walau bagaimanapun tuan-tuan, orang yang mengaku Nabi dirinya sebagai Nabi dan Rasul bukan sekarang saja. Dalam zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup pun ada orang yang dah mengaku dirinya sebagai Nabi. Tuan-tuan jangan cakap ni apa jabat agama, penguatkuasa, polis ni tak jangan tugas ke? Contoh. Banyak lagi ni ajaran-ajaran sesat. Jangan tuan-tuan. Mereka bukan tak jalankan tugas. Cuma maklumat-maklumat ni tak bolehlah dia sebarkan pada orang awam dengan media massa. Apabila disebarkan, maka pihak yang siasat dia nanti tahu dia yang dapat dicungkil, maka dipadamkanlah bukti-bukti yang ada. Jadi dia semenang-menangnya nak berkongsi penyiasatan yang dah dapat. Tuan-tuan tak boleh kata jalan kuas. Habis dalam zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad masih hidup, ada orang yang mengaku dirinya sebagai Nabi. Contohnya siapa? Musailamatul Al-Kadzab, iaitu di Riyadh. Follower dia, kalau sekarang follower, pengikutnya bukan kaling-kaling, bukan 4 orang, bukan 40 orang, pengikutnya ada 40,000 orang tuan-tuan. Zaman diam-diam walaupun Nabi Muhammad SAW masih hidup tuan-tuan, Musailamatul Al-Kadzab ni pengikutnya ada 40,000 orang, malah dalam setengah riwayat lebih tuan-tuan. Tuan-tuan tak nak berani, Nabi Muhammad tak jalankan tugas ke? Saya buatkan rumah, boleh macam tu? Tak tuan-tuan, tak berani kita nak cakap. Tuan-tuan hadirin hadirat, diceritakan Musailamatul Kadzab ini, ya, pengikutnya di Riyadh seramai 40,000 orang. Apabila Rasulullah wafat, maka Sayyidina Abu Bakar adalah pemimpin pertama dalam Khulafa Ar-Rasyidin. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa tindakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang diambil? Iaitu memerangi golongan-golongan yang murtad. Termasuklah orang yang mengakui dirinya sebagai Nabi, iaitu Musailamatul Al-Kadzab. Iaitu peperangannya berlaku di Yamamah. Dalam peperangan tersebut, Musailamatul Al-Kadzab ni tuan-tuan, tentunya seramai 40,000 orang, dan tentera Islam sebanyak 12,000 orang. 40,000 lawan 12,000. Diceritakan tuan-tuan, tentera Musailamah ni terkorban, terbunuh 20,000 orang. Dan tentera Islam daripada 12,000 terbunuh 1,200 orang, gugur syahid. Dan di antara 1,200 tu ramai-ramai penghafaz Quran, kebanyakannya penghafaz Quran gugur syahid dalam peperangan memerangi orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Nabi di pengikut Musailamatul Kadzab. Ramai penghafaz Quran telah terkorban syahid. Maka Sayyidina Abu Bakar mengambil tindakan apa? Untuk membukukan Al-Quran, untuk memusahafkan Al-Quran. Terus disambung Sayyidina Umar dan berjaya dikumpulkan ayat Quran jadi satu mushaf Quran ketika Sayyidina Utsman bin Affan. Maka diceritakan tuan-tuan, Musailamatul Al-Kadzab ni Nabi pastu terbunuh dalam peperangan Yamamah tadi. Ya, terbunuh. Yang bunuh siapa tuan-tuan? Yang membunuhnya adalah Wasi. Wasi ni siapa? Orang yang dulu belum dia masuk Islam, dia membunuh Sayyidina Hamzah, iaitu bapa saudara Nabi. Wasi inilah yang membunuh Hamzah menggunakan tombak, menggunakan senjatanya. Dan Wasi juga apabila dia lepas peperangan Uhud, dia bertaubat, dia masuk Islam, dan dia akhirnya yang dapat membunuh
Musailamatul Kadzab menggunakan alat yang sama yang digunakan untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Kira dia dah dapat membalaslah di atas kesilapan yang dilakukan. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, rupa-rupanya selepas Nabi Muhammad wafat, bukan takat seorang, bukan lelaki saja mengaku Nabi, ada juga perempuan yang mengaku dirinya sebagai Nabi. Siapa contohnya tuan-tuan? Iaitu Sajah binti Al-Haris ditinggal di At-Talabiyah. Sajah binti Al-Haris ni di Talabiyah ni, satu tempat Talabiyah tuan-tuan, ada pengikutnya. Dia mengaku dirinya sebagai Nabi wanita. Wanita mengaku dia sebagai Nabi. Yang peliknya tuan-tuan, ada juga pengikutnya. Ya, Sajah Al-Haris ada pengikutnya. Akhirnya daripada Talabiyah ni, pengikutnya bertambah ramai, akhirnya sampai ke Riyadh. Akhirnya tuan-tuan, ketika itu Musailamatul Kadzab belum mati lagi, dia berkenalan dengan Sajah Al-Haris, akhirnya dia bercinta. Diceritakan tuan-tuan. Jadi Nabi palsu bercinta dengan Nabi palsu perempuan. Nabi palsu laki bercinta dengan Nabi palsu perempuan. Diceritakan dia berumah tangga tuan-tuan. Akhirnya dia berumah tangga, dia umumkan apa? Hari ini sempena hari pernikahanku, maka ku umumkan sembahyang asar dicutikan untuk hari ini. Ya, peliknya ada pengikutnya juga tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, daripada kisah tersebut, dekat Malaysia ni pun banyak beberapa perkara yang kita tahulah tuan-tuan. Kalau contohnya dekat Tangkak dulu ada juga, ya. Dia mengaku bukan sebagai Nabi, sebagai Rasul, sebagai Tuhan Yai, ya. Apa pergi Tuan Yai, Tuan Yai ni ubat apa ni? Ubat batuk. Ubat batuk ni siapa? Saya dah batuk tuan. Tuan apa, Tuhan pun batuk, maka ubat batuk. Nampak no. Dah ini dah meninggal dah orang tu. Begitu juga contohnya dekat Selangor, mengaku dirinya bukan sebagai Nabi, tinggi sikit, sebagai Rasul. Contohnya Abdul Qahar bin Ahmad, ya. Dia mengaku dirinya sebagai Rasul Melayu. Dia kata Nabi Muhammad memang Rasul diutuskan, Rasul terakhir untuk orang Arab. Aku ni diutuskan untuk orang Melayu, Rasul Melayu. Akhirnya apabila mendapat tindakan yang keras daripada pihak berkenaan, diceritakan oleh sahabat saya, dia buat surat peletakan jawatan sebagai Rasul Melayu tuan-tuan, ya. Ada juga macam tu. Akhirnya kena tangkap, diceritakan tuan-tuan, pihak mahkamah telah mengambil tindakan, dihukum 10 tahun penjara, RM16,500 dan 6 kali sebatan, dan kemudian kena apa? Kena pemulihan akidah. Begitu juga dekat Malaysia berlakunya, bukan mengaku sebagai Nabi dan Rasul, contohnya sebagai Tuan Harun dekat Pahang. Akhirnya kena tangkap dan dah meninggal dunia orangnya. Ia kena stroke ketika di penjara. Tuhan pun kena stroke tuan-tuan, ya. Tapi ada juga pengikutnya tuan-tuan, ya. Jadi kita kena hati-hatilah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah, maka Nabi dan Rasul ini dah tak ada lagi. Dia tak ada lagi diutuskan selepas Nabi Muhammad. Jadi para ulama ini adalah pewaris Nabi. Maka kita kena rajin-rajinlah, ya. Maksudnya memuliakan para ulama dengan apa? Kita kena dampingkan diri kita dalam majlis ilmu. Lagi-lagi yang orang lelaki ni tuan-tuan. Ya, orang lelaki selalu saya cakap, ya, mungkin selalu dah dengar ni, tak apalah saya ulang-ulang. Orang lelaki ni ada kena 5 ngah. Kalau perempuan kena ada 5 T. Lagi-lagi dalam rumah tangga. Itu falsafah Jawa. Orang lelaki kena ada 5 ngah, orang perempuan kena ada 5 T. InsyaAllah, kalau tuan-tuan lakukan ini, insya-Allah bertambah rukun dalam rumah tangganya. Kalau rumah tangganya rukun, insya-Allah masyarakatnya pun akan rukun. Ya, walaupun dia falsafah Jawa, tapi dia ada kaitannya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama tuan-tuan, orang lelaki kena ada 5 ngah. Pertama, ngomahi. Kedua, ngingoni. Nombor 3, ngeloni. Keempat, ngayemi. Nombor 5, ngayomi. Ya, itu untuk orang lelaki. Orang perempuan pula, bakti, hati-hati, gemati, gemi, ules asi. Ada 5. Faham tak ni? Tak faham saya ulang baik semula. Pertama, orang lelaki kena apa tuan-tuan? Orang lelaki kena ngomahi, sediakan rumah. Itu tanggungjawab orang lelaki. Alhamdulillah, saya masuk Seri Gading, rumah wis WP. Oh ya, dia tambah soyok buring ngarep, yes. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu semua kena terima ikut kemampuan suami. Jangan diungkit-ungkit, walah bang.
Wis rabi 28 tahun dapat apa? Umai orang tokok-tokok kaya ngene ai. Kanca-kanca ni umai segede-gede. Jangan. Kita terima kasih bang. Alhamdulillah. Syukur juga di rumah untuk berteduh ya. Pertama sediakan rumah ngomai. Kedua ngingoni. Ngingoni ni nafkah zahir, makan minum, pakaian, tempat tinggal. Kalau boleh tukang gaji pun ada kalau mampulah bapaknya. Saya dah cakap rumah juga dengan saya. Saya tiang ni rumah saya. Rumah saya tak berbesar. Saya 16 kilo, dia dalam 40 kilo je. Dia 3, saya 1 lah lebih kurang kadang-kadang ya Allah bangun pagi tak berhenti. Buat sarapan, nyediakan baju, gosok baju. Tengah hari yang apa macam masak meneh, yang nyapu rumah. Weh syarat turun pun dikerjani meneh. Weh seorang mandek-mandek tuan-tuan. Weh orang mandek-mandek tuan-tuan ya. Saya cakap yang abang tak sampai hati lah. Abang nak carikan tukang gaji. Boleh bang, tapi yang tua-tua. Ya saya tak setuju. Kalau yang tua-tua ya penat gaji sampai 1,000 lebih, dah tua-tua sakit boyok lah, apalah ya rugi. Abang nak yang muda-muda sadu gitu, jadi kerjanya kuat. Tak apalah bang, kalau yang muda-muda biar saya buat kerja sendiri. Ya, ngono. Alhamdulillah selamat saya tak keluarkan duit ya. Itu yang kedua, ngomahi ngingoni. Yang ketiga ngeloni. Ngeloni tak payah ajar lah. Ni kalau saya terangkan balik semua lah ni. Ngeloni maksudnya nafkah batin. Nafkah batin pun tuan-tuan jangan ambil ringan. Rasulullah SAW diceritakan ya, kalau saya baca dalam kisah suami isteri yang soleh ni, Rasulullah walaupun sibuknya macam mana sebagai rasul, sebagai pemimpin negara, tapi dia romantik dengan keluarganya, terutama dengan isterinya. Rasulullah sering tidur dekat pangkuan, dekat Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Khadijah, tidur dekat pangkuan isterinya. Tuan-tuan pernah? Kalau pernah pun diam je lah, tak payah cerita. Ya, ibu-ibu pernah? Suami maku, walah, maku kesel. Rasulullah sering tidur satu selimut. Ini jangan kadang-kadang dah tua ni tuan-tuan. Pernah dah tua-tua tuan-tuan bercerai. Ya, bercerai. Kerana apa alasannya? Kerana alasannya perempuannya tak nak tidur sama. Sejak dapat cucu tak nak tidur sama. Jangan tuan-tuan, hadirin hadiratnya dirahmati Allah. Ya, walaupun no current, no power, tidurlah tidurlah bersama. Satu selimut lagi bagus tuan-tuan. Yang keempat, orang lelaki kena ngayemi. Ini kadang-kadang yang kita kerap tak lakukan. Ngayem ni maksudnya beri kedamaian. Ya, kita kalau nak suami isteri kena beri kedamaian. Macam Rasulullah SAW, satu masa Rasulullah berada di rumah Sayyidatina Aisyah. Di antara kegemaran Rasulullah dia makan sup. Satu masa Sayyidatina Aisyah ni masak sup agak masin. Rasulullah nyicipi koyo masin. Rasulullah nak tegur penuh hikmah. Wahai Humairah, mari sini. Kita dah lama tak makan suap menyuap. Tengok. Padahal Rasulullah nak tegur, supnya tu masin. Sayyidatina Aisyah pun berhenti buat kerja. Dia dekat dengan Rasulullah. Rasulullah pun nak suapkan. Jangan ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah. Biar saya suapkan dulu ya Rasulullah. Aisyah suapkan Rasulullah. Rasulullah hirup dengan senyum. Macam sedap aja. Padahal masin. Maka sampai giliran Rasulullah pula suapkan Sayyidatina Aisyah. Baru kena hujung lidah dah tersembuh. Masinnya ya Rasulullah, minta maaf. Tengok, ngayemi tak Rasulullah? Ngayemi, beri kedamaian. Jadi kita sebagai suami ni kena beri kedamaian pada hari keluarga. Contohnya suami nak pergi masjid, isinya kok, kita nak pergi masjid, isinya kok main Facebook, ketawa sendiri. Kita nak pergi masjid, suami ni kan ketua keluarga, takkan kita nak masuk surga sendiri. Isteri itu di bawah tanggungan suami, kena tegur. Sayang, pandang abang. Dengan hikmah. Ngayem minta, pandang abang. Sayang tak dengan abang? Sayang. Contohnya, kalau nak masuk tak surga dengan abang besok dekat? Nak. Kalau nak, abang cakap ni jangan marah tau. Ini dah nak maghrib ni, abang nak pergi sembahyang. Berhentilah main gepengnya tu. Ambil wuduk, ajak anak perempuannya. Ambil wuduk, sembahyang sama-sama. Berjemaahlah dekat rumah. Boleh tak? Terima kasih bang, nasihatkan abang. Baik tak? Ngayemi tak tu? Ngayemi tak? Ngayemi. Kalau tak ngayemi, kuih wis saruk mati. Koncok ni wis mati kabeh ni taman wis pirang wong bayamu. Kubur wis sepak, orang kilengan main gepeng ai. Dia nasihatkan juga, tapi dia tak ngayemi. Ibaratnya begitu. Ngayemi ni maksudnya beri kedamaian. Yang kelima ni lagi susahlah, termasuklah yang cakap. Baru isi satu pun kadang-kadang tak terbuat. Lagi dua aku tak tahulah. Mungkin dua lagi buat katnya ya. Tapi kata guru saya, Ustaz Fauzan, kalau nak tambah boleh. Tapi ada beras, waras, keras. Ya.
Beras tu ekonominya kukuh, nak tambah-tambahlah. 2, waras. Kalau dah kena gaut, mam, payahlah, mam, ya. Tengah giliran nombor 2 kena gaut, sengkang je, habislah. Ya, masuklah saya imam, bukan imam, memang tak, ya. Nombor 3, keras. Keras tak payah cerita lah, tuan-tuan, ya. Tu kena 3. Itu kata guru saya, guru tuan-tuan saya tak tahulah, tapi ada betulnya juga. Nombor 5 ni ngayomi. Orang lelaki ni kena ngayomi, maksudnya beri pendidikan. Kita bukan setakat sediakan rumah, pakai minum, tempat tinggal, batinnya, tapi ngayomi ni beri pendidikan. Jangan kita sampai lupa. Sebab itu orang lelaki lagi-lagi lah kena mendalami ilmu, terutamanya ilmu tauhid, ilmu ibadat, ilmu alat tasawuf dan ilmu-ilmu yang lain, termasuklah ilmu fardu kifayah. Tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah. Saya ada satu masa, tuan-tuan hadirin hadirat. Sebab itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya lupa, ya. Ada 3 bala yang Allah Taala timpakan pada orang yang meringankan para alim ulama. Ya, ada 3 bala, tuan-tuan, Allah Taala turunkan 3 musibah bagi mereka yang meringankan alim ulama, maksudnya meringankan majlis ilmu. Yang pertama, tuan-tuan, doqa rizquhu, sempit rezekinya. Siapa yang meremehkan para alim ulama, maksudnya malas duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan, akan sempit akan rezekinya. Rezeki itu maksudnya faham, ya. Bukan setakat rezeki material, tetapi termasuklah rezeki maknawi, kebahagiaan, kecukupan, ketenangan, keimanan. Itu termasuk rezeki maknawi. Tapi kita menuntut ilmu, tuan-tuan, insya-Allah Allah Taala akan luaskan rezekinya. Tapi kalau kita malas nak mendampingkan para ulama, akan sempit rezekinya. Yang kedua, wa nasya ilmuhu, akan dihilangkan ilmunya sedikit demi sedikit. Yuk lu belajar yang surah, ono belajar bab sembahyang. Kalau bab membaikkan bacaan dalam Quran, walah lele, belajar sembahyang kok orang katam-katam lah. Daripada sekolah sampai 50 kok orang katam-katam. Apa sih belajar? Contohnya, ada yang itu, teman. Tapi bukan orang sini. Saya suka belajar bab solat. Tapi apabila tengok sembahyang, orang nggak tengok aja lah, tuan-tuan, yang kata takbiratul ihram macam-macam, tuan-tuan. Ada yang kata ihram salli pada zuri arba'a rakaatin. Ada imaman nilai. Allahu Akbar. Ini kira-kira lah ni. Allahu Akbar. Ada yang Allah pun ada juga. Ada yang gini pun ada juga. Macam-macam, tuan-tuan. Macam-macam. Kita sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah sebagaimana kamu lihat aku sembahyang, kata Rasulullah. Kita memang tak pernah nampak Rasulullah sembahyang macam mana. Kita tengoklah dalam Quran, dalam hadis. Orang lelaki angkat tangan ni, jajah macam ni. Ketika takbiratul ihram sunat angkat. Kedua, ketika nak pergi rokok. Ketiga, nak bangkit daripada rokok pergi i'tidal. Yang keempat, kata Imam Syafi'i, apabila kita nak bangun rakaat yang ketiga selepas tahiyat awal. Sunat angkat tangan sama. Jangan takbiratul ihram tinggi, nak rokok gini, bangkit rokok gini. 3 terus tak angkat, tuan-tuan. Alah kursunat air kau ustaz. Walaupun sunat, dibuat dapat pahala, tinggalkan rugi. Itu baru ngangkat tangan aja. Ada orang pula besin macam-macam, tangan angkat dah betul. Usalli pada zuri arba'a rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Angkat tangan betul, tapi Allahu Akbar ni tak bunyi. Boleh? Ya lagi tak boleh, wong itu rukun, ya kena sebut. Sunat tinggal kita dah dengar. Macam tu asyik-asyik sembahyang. Tapi disemak banyak lagi tak tahu, banyak lagi tak betul. Kita ni kalau tak belajar kaya wis pewanding ngono lho. Tapi ini saya, tuan-tuan saya tak tahulah. Tapi kalau kita belajar kok makin banyak tak tahu. Kata mbah saya, ibaratnya nek kita renang dekat lautan, pergi ke tengah ingatkan nampak ke tebing. Lagi berenang ke tengah kok mandok ombo. Lagi kita belajar kok macam makin bodoh, makin tak banyak tak tahu, tuan-tuan. Itu saya lah, tuan-tuan. Ya. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, pertama kalau kita meringankan para alim ulama, menjauhkan majlis ilmu, pertama sempit rezekinya, yang keduanya ilmunya akan dihilangkan sedikit demi sedikit. Satu lagi saya lupa, tuan-tuan. Ini tentang satu masa, tuan-tuan, saya diamanahkan untuk memimpin fasilitator praktikal solat yang sempurna. Macam satu masyarakat ni dia buat khusus praktikal solat yang sempurna. Saya kena handle satu kumpulan. Satu kumpulan tu ada orang lama, pertengahan, budak pemuda sekolah menengah. Saya kumpul. Sebelum kita belajar solat yang sempurna, saya nak terangkan dulu syarat-syarat sah solat. Antara syarat-syarat sah solat adalah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Saya cakap itu. Siapa yang boleh terangkan hadas besar?
Ada Pak Haji tu, saya test-test saja, bukan suruh jawab betul. Ustaz, kata dia, saya nak terangkan apa itu hadas besar. Dalam hati saya, selamat, saya tak payah terangkan. Gini Ustaz, saya pernah satu hari satu malam 7 kali hadas besar. 7 kali. Saya cakap, Haji isteri 2 ke? Ustaz, baik sikit mulutnya. Saya dah duda 5 tahun. Lagilah saya pelik. Dah duda 5 tahun tapi satu kali satu malam 7 kali hadas besar. Lagi saya pelik. Haji, cuba cerita apa dia hadas besar. Saya Ustaz, saya selalu minum air kosong. Saya selalu minum teh O dengan kopi O. Satu masa cucu saya balik, dia buat teh dengan kopi, maksudnya campur susu cair. Saya minum Ustaz. Ya Allah, perut saya menggelodak Ustaz. Saya buang air besar satu hari satu malam 7 kali hadas besar. Saya tanya, Haji, itu buang air besar, bukan hadas besar. Ustaz, buang air besar dengan hadas besar tak sama. Tak samalah Tuan Haji. Cuma ni cerita betul tuan-tuan. Hampir 60 orang ni, dia tak dapat bezakan apa dia hadas besar dan buang air besar. Kalau hadas besar dia jawab bersetubuh, keluar air mani, darah haid, darah nifas, wiladah, mati orang Islam selain mati syahid, okeylah juga tuan-tuan. Salah lah Ustaz, terus diam aja. Dia malu nak bertanya, tapi bagus juga, baik dia belajar. Lepas tu saya terangkan mandi wajib, mandi junub, berapa syarat, berapa rukun mandi junub, mandi wajib. Siapa yang jawab 2 saya terima, jawab 3 pun saya terima. Siapa yang jawab 2, pertama niat apabila air sampai ke salah satu anggota badan. Ya. Lepas niatnya apa contohnya? Nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Nawaitu husral mafrudu alayya lillahi ta'ala. Saja aku mandi fardu atasku kerana Allah Ta'ala. Saja aku mandi hadas besar kerana Allah Ta'ala, contohnya. Saja aku mangkat hadas besar kerana Allah. Lintasan hati, dalam hati. Lintasan hati. Yang kedua, meratakan air pada seluruh anggota badan. Tempat-tempat yang sulit kena sampaikan. Lalu ada orang lelaki ni, umurnya dalam 58 lah. Ustaz, saya niat tak sama dengan Ustaz. Boleh tak Ustaz saya niat macam ni? Saya mandi dekat bilik aja Ustaz. Saya tak ada shower. Saya mandi dekat kentong tadi. Saya ambil gayung aja, saya niat Allahu Akbaru kabira. Saya pun sambung, walhamdulillahi kasira. Benar Ustaz, itu memang betul bang. Tapi itu doa iftitah. Kenapa abang baca Allahu Akbar? Sebab mandinya hadas besar Allah yang maha besar. Ini cerita betul. Baiklah dia belajar tuan-tuan. Yang perempuan diam aja, ingatkan semua faham. Apabila nak pergi makan, orang Batu Puan ni kalau majlis ilmu biasa memang ada makan je lah. Tak makan bungkus lah tuan-tuan. Sekali nak pergi makan, orang perempuan pula nyebut saya. Nangis pula tu. Ustaz, saya kalau nampak perempuan nangis, ya Allah, luruh hati saya ni. Saya ni dah janda pula tu. Aduh, dah janda 5 tahun Ustaz. Melip-melip juga lah. Melip-melip juga. Saya dah janda 5 tahun Ustaz. Saya hidup dengan suami saya dah 30 tahun Ustaz. Saya dah janda 5 tahun. Kenapa makcik? Saya mandi kok baru tahu ada niatnya Ustaz. Niat saya kok tak sama dengan Ustaz Ajo. Yang Arab tu tak apalah lepas niat. Yang dalam hati tu, lintasan hati tu kok tak sama tu Ustaz. Makcik baca apa? Makcik baca macam ni Ustaz. Dalam hati, celam celum tanggal son jero melbu neng kolam, kata dia. Saya pun dengar balik semula. Makcik ulang balik semula boleh tak? Celam celum tanggal son jero melbu neng kolam Ustaz, kata dia. Dia baca tu betul tuan-tuan. Celam celum tanggal seluar dalam terjun dalam kolam. Sebab orang dulu mandi bukan sekarang. Mandi sekarang tuan-tuan sejuk je, ada shower. Tekan panas. Kalau sejuk, kalau panas tekan sejuk. Dulu tak ada. Mandi kat kolam tuan-tuan. Mandi dekat parit. Jadi tuan-tuan hadirin, saya tanya, makcik asal orang mana? Makcik asal orang Johor, kata dia. Habis makcik tak sekolah agama? Saya boleh lah. Makcik tak sekolah agama Ustaz. Adik-beradik saya 14 orang. Orang dulu kan tuan-tuan, anaknya rame-rame. Walaupun kerjanya kait kelapa, walaupun kerjanya noreh, tanam pokok tomato, tanam kacang panjang, nyambil anaknya 14. Kenapa tuan-tuan? Tapi hidupnya guyup, hidupnya barakah kerana isterinya kebanyakannya manut dengan suaminya. Manut tahu manut? Nanti saya terangkan tadi tu. Manut. Saya teringatlah saya dulu atuk saudara saya lah. Suaminya balik kata, bang, kita dah ngandung lagi bang. Alhamdulillah bang. Rupanya 3 bulan tak datang bulan dah mengandung lagi bang. Syukurnya bang. Padahal anaknya baru jalan jatuh.
Coba mak sekarang, ini abang punya pasal lah, terlajak ni. Belum nak pakai baju, dah belum baju kebaya, dah ngandung lagi. Macam mana ni nak beli pampers pun kongsi. Kan? Tapi bukan ibu-ibu sini, bukan isi tuan-tuan. Tapi orang dulu saya tengok, ya Allah. Dia di antaranya tuan-tuan, dia syukur, dia yakin setiap anak yang lahir itu ada rezekinya. Betul. Setiap anak yang lahir itu ada rezekinya. Isteri yang kita nikah itu ada rezekinya. Itu baru isteri tahu. Satu, kalau dua ada rezekinya. Tuan-tuan ya. Contohnya cerita lagi tak payahlah tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan hadirin ada, saya tak belajar ustaz, adik saya 14, saya anak yang sulung kata dia. Adik-adik semua sekolah agama, saya ngalah, saya tak sekolah agama kerana bantu ayah cari rezeki untuk sekolahkan adik-adiknya. Habis makcik belajar dengan siapa? Makcik belajar dengan mak bidan kata dia. Mak bidan tu gurau-gurau yang dia pun betul. Ini cerita betul tuan-tuan. Jadi orang lelaki ni tuan-tuan, jangan lupa kita ajarkan. Tuan-tuan pernah semak tak bacaan isteri dan sembahyang? Pernah? Diam ni semua dah pernah lah tuan-tuan ya. Besok kalau tak betul besok dia tanya kita suami ni ya. Jadi kita sejak sebanyak kita kena tuntut ilmu. Kalau kita tak mampu untuk mengajar, izinkanlah isi kita belajar. Dan orang perempuan pula tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian ya. 5 T ni apa? Bakti, hati-hati, gemati, gemi, ules asi. Bakti ni orang perempuan kena setia dengan suami. Ya, kena setia. Selagi suami itu perintahkan yang benar, kena setia. Sebab itu sekiranya dalam hadis Rasulullah ada pengajaran hadis sebut, sekiranya manusia ini dibenarkan sujud pada manusia, orang yang pertama disuruh sujud siapa? Suami, iaitu bagi isteri, tuan-tuan. Pertama kena setia. Yang kedua, bakti, hati-hati. Hati-hati ni tuan-tuan, hati-hati maksudnya apa? Jaga maruah. Ya, untuk suami. Jangan bagi untuk orang lain. Yang ketiga, perempuan bakti, hati-hati, gemati. Gemati ni tuan-tuan, ambil tumpuan, ambil perhatian pada keluarga, pada suami tuan-tuan. Sebab tu orang dulu tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ni cerita dululah tuan-tuan. Kalau cerita dulu, mbah saya cerita tuan-tuan, arwah mbah saya lah. Dulu nenek masih mandi lagi lumban dekat parit mandi lumban. Orang dulu mana ada gepeng, anak kita sekarang main gepeng aja. Dulu tak ada gepeng, main lumban, main nenteng brok, main biji getah. Nenek tengah mandi dekat parit, lumban-lumban, kok orang datang, bapak datang suruh naik. Ingatkan suruh buatkan naik. Rupanya kon tunangan, dia ngomong. 2 bulan tunang terus rabi. Umurnya bisa 16-17 gitulah tuan-tuan. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, rumah tangganya kekal sampai akhir hayat. Nikahnya sekali, kahwinnya sepanjang hayat. Tapi sekarang ni kadang-kadang masa berumah tangga berkompang-kompang, seminggu kemudian berlempang-lempang. Itu ada kaitannya dengan keberkatan tuan-tuan. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Sampai saya teringat tuan-tuan masa arwah atuk saya masih hidup, nenek hidup. Dia panggil batuk pun faham. Atuk saya nak suruh buatkan teh. Nenek saya tak kena bawa teh keluar. Dia bawa daun linting tu. Habis jangan lokok lah tuan-tuan ni. Daun lokok ngelinting kalau tembakau. Kalau opa ni ajak turu. Ngono ai wis paham tuan-tuan. Saya test juga rumah saya. Tak keluar-keluar. Sekali keluar buat batuk. Aduh, tak menjadi. Kalau buat batuk je lah, tak menjadi. Dan yang ambil tumpuan tuan-tuan. Ambil perhatian. Kalau boleh, suaminya suka masak apa? Masakkan. Saya seluar suami tahu tak? Jangan sampai tak tahu. Saya kasut suami berapa? Kena tahu. Suami pun kena tahu terhadap isteri. Itu insya-Allah dapat mengeratkan kasih sayang. Dan orang perempuan, bakti, hati-hati, gemati, gemi. Gemi ni maksudnya kena membantu suami dalam menjaga ekonomi. Jangan semua suami semua. Ya, bang, gas habis bang. Bang, dah beli, bang, gas dah belikan? Dah. Bang, macam mana nak pasang kepala gas? Bang, dah pasang, macam mana nak hidupkan ni gas on off ni? Bang, remote habis lah bang, tak boleh, remote tak boleh berfungsi. Belikan mesin. Bang, macam mana nakkan remote bang? Bang, anak kita demam. Asyik bang. Ada macam tu. Kalau kena isi macam ni tuan-tuan, tuan-tuan komat je dekat telinga dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa komat? Habis sikit-sikit bang. Tuan-tuan komat je lah. Ya, ada yang macam tu, kena sabar tuan-tuan. Kena sabar. Ya, kena sabar. Sebab itu orang perempuan ni kena rajin bekerja juga.
Sebab apa? Kan saya dah ceritakan dahulu, hari kat masjid sebut. Ada 3 tangan tuan-tuan, 3 tangan manusia yang Rasulullah cium tangannya. Kenapa Rasulullah cium tangannya? Kerana tangannya ni tuan-tuan banyak kapalan. Banyak kulit apa? Banyak kulit mati. Kapalan. Ya. Bukan kapalan lain. Kapalan, banyak kulit mati. Iaitu siapa? Sa'ad bin Mu'az. Yang kedua Mu'az bin Jabal. Dan yang ketiga anak Rasulullah sendiri, iaitu Sayyidatina Fatimah. Tangannya dicium oleh ayahnya Rasulullah. Patutnya Fatimah cium tangan Rasulullah. Tapi sebaliknya ayahnya Rasulullah cium tangan Sayyidatina Fatimah. Kenapa? Sayyidatina Fatimah walaupun dia perempuan, isteri kepada Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah ni rajin bekerja, tolong suami Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kan kerap tak ada rumah. Dia pergi berjihad, pergi berdakwah. Jadi Sayyidatina Fatimah ni buat kerja rumah, menggiling gandum, jaga anak, sampai tangannya kapalan tuan-tuan. Jadi tangan kapalan ni tuan-tuan, kita kuat bekerja, besok menjadi bukti kita di akhirat kelak, yang menyelamat kita daripada kena azab api neraka. Tapi jangan sampai tangan kapalan buat maksiat. Sebaliknya menjadi teruk bagi kita besok jadi saksi. Dan yang akhir sekali, ulas asih. Orang perempuan ni kena ada perasaan kasih sayang dalam keluarga. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, jadi kita dampingilah para ahli ulama, hormatilah para ahli ulama. Sebab itu tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jam pun dah 10.30 jadi tuan-tuan, selain daripada itu tuan-tuan, dampingi para ahli ulama. Yang keduanya, kita amalkanlah sunnah Nabi. Kalau tak mampu buat semua, janganlah sampai ditinggalkan semua sunnah Nabi ni tuan-tuan. Kerana Rasulullah SAW ada bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, bermakna dia mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, ia akan masuk surga bersama-samaku. Riwayat Al-Bukhari. Beruntungnya tuan-tuan, dahlah masuk surga, kemudian masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, antara sunnah Nabi yang kita jangan tinggalkan. Ya tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, lagi-lagi kita dalam masyarakat ni tuan-tuan, ada 3 amalan tuan-tuan yang Rasulullah katakan Allah Ta'ala amat suka pada 3 amalan ni. Kerana 3 amalan ni tuan-tuan dapat menangkis bala. Kerana dalam hadis Nabi SAW daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mendengar Rasulullah bersabda, inni lahumu bi alil ardi azaban fa izan nazartu illa ummari buyuti wal mutahabbiin fi wal mustaghfirina bil ashari saraftu anhum. Riwayat Al-Baihaqi 2946. Rasulullah kata apa daripada Anas bin Malik, sesungguhnya Allah nak menurunkan azab kepada penduduk bumi. Maka apabila Allah melihat 3 amalan ini, saraftu anhum, maka Allah jauhkan azab itu daripada menimpa mereka. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat, mudah-mudahan 3 amalan ni tuan-tuan, terutamanya dalam masyarakat kita, amalkanlah dengan istiqamah. Apa dia? Amalan yang Allah Ta'ala suka, yang dapat menangkis bala. Kalau Allah Ta'ala suka, kata cinta pada Allah, cinta pada Rasul, kita kena suka juga. Apa yang Allah Ta'ala suka, apa yang Rasulullah suka, kita kena amalkan, kita kena suka juga. Itu sebagai salah satu tanda cinta kita, kasih kita kepada Allah dan Rasul. Iaitu pertama, yang dapat menolak bala, kata Rasulullah, fa iza nazartu illa ummari buyuti, apabila aku melihat penduduknya ramai yang mengimarahkan, memakmurkan rumahku. Maksudnya, amalan yang pertama yang Allah Ta'ala suka, apabila penduduknya, contohnya Taman Gading ni, penduduknya suka datang beramai-ramai mengimarahkan, memakmurkan rumahku, iaitu masjid ataupun surau. Sebab tu kata Sayyidina Umar, nak tengok kampung itu barakah ataupun tidak, nak tengok kampung itu perpaduannya kukuh ataupun tidak, tengok hati kampung tersebut, iaitu hati kampung ataupun hati masyarakat, iaitu masjid atau surau.
Kalau surahnya yang pertama kata Sayyidina Umar, nak tengok barakah ataupun tidak, bersatu ataupun tidak, surahnya tu kalau boleh lebih cantik, lebih ceria, lebih bersih, lebih besar daripada rumah ahli jemaahnya. Ini insya-Allah. Saya rasa surau ni ada aircon semua, ada kipasnya, selesa. Ini insya-Allah. Ke arah ni insya-Allah. Yang keduanya sembahyang Jumaatnya ramai. Ini pun insya-Allah. Yang ketiga ni agak sukar sedikit. Tapi negeri Johor sekarang disemarakkan, iaitu nak tengok hebat tak hebat dan digeruni oleh musuh-musuh Islam apabila sembahyang subuhnya ramainya macam sembahyang Jumaat. Jadi tuan-tuan, pada ibu-ibu saya harapkan, tapi ibu-ibu sini tak payah sebab suaminya memang dah kaki masjid. Ini kalau suaminya yang malas nak pergi masjid, tapi bukan suami ibu-ibu. Suami ibu-ibu semua soleh semua. Ya. Ibu-ibu mainkan peranan. Sebab ibu-ibu ni ada 4 perkara yang diberikan pada ibu, pada kaum wanita yang tak ada pada lelaki. Pertama, ibu-ibu boleh pakai mask. Lelaki tak boleh pakai mask. Yang kedua, ibu-ibu boleh pakai sutera. Lelaki tak boleh pakai sutera. Yang ketiga, ibu-ibu boleh berkongsi dengan perempuan lain tak lebih daripada 4, benarkan suami untuk menjaga suami. Faham tak ni? Itu kelebihan ibu-ibu. Kalau laki tak boleh, kalau seorang perempuan lakinya 4 dia tak boleh. Dapat anak ni anak siapa ni? Anak si gading ke anak paling gantung ke? Wah, berat tuan-tuan ni. Itu keistimewaan perempuan. Kalau positif lah, kalau tak positif yo payahlah. Yang keempat, kaum ibu yang mendorong suaminya melakukan amal ibadah, suaminya ngelakoni, ibu-ibu pun dapat pahala yang sama. Abang ni handsome sangat. Contoh, abang, saya tengok abang ni, minta maaf, kita sekolah tak tinggi bang, solat agama sampai darjah 5 aja. Tapi abang, kalau kita sembahyang berjemaah bang, paling besar pahalanya dalam kita Jawahir Al-Mawhub, dan kita Jawahir Al-Mawhub dalam tajuk kelebihan solat berjemaah, paling besar ganjarannya tuan-tuan, abang, sembahyang subuh iaitu hari Jumaat. Yang kedua, sembahyang subuh selain pada hari Jumaat. Yang ketiga, sembahyang Isyak. Yang keempat, sembahyang Asar. Yang kelima, sembahyang Zuhur. Yang kelima, sembahyang Maghrib. Minta maaf bang, saya bukan nak maju abang. Kan ngajumi kan. Saya tengok abang cuma seminggu sekali aja pergi masjid sembahyang Jumaat. Abang lagi handsome kalau tiap-tiap hari pergi sembahyang berjemaah. Besok mula bang ya pagi subuh Jumaat. Besok pagi Sabtu ya. Besok pagi Sabtu sembahyang subuh berjemaah bang ya. InsyaAllah yang sekali besok dikejut tak bangun-bangun. Jangan putus asa ibu. Abang bangun. Abang bangun. Nah contohnya. Tak bangun juga. Abang, ni tualanya bang, pergi mandi. Ini jubahnya bang, pergi mandi. Tak bagi juga. Jom kita mandi sama-sama, pun tak bangun juga. Abang, pergilah bang. Nanti kalau abang pergi sembahyang subuh berjemaah, balik kita bagi upah. Upah terus bangun contohnya. Bangun, mandi-mandi terus pergi sembahyang. Sembahyang pagi sembahyang dia pergi sembahyang. Sekali balik terus duduk atas katil. Yang mana upahnya? Ada atas meja tu kuih cekodok dengan kopi O. Suaminya pergi sembahyang berjemaah. Ibu-ibu dapat boleh tak? Dapat boleh tak? Dapat pahala macam suami. Untung tak? Untung. Jadi bagi semangatlah. Tapi suami ibu-ibu tak payah sebab dah kaki pergi masjid. Ya? Jadi tuan-tuan hadirin hadirat, solatlah berjemaah. Kerana dengan solat berjemaah ni tuan-tuan, akan terhasilnya nombor 2 yang dapat menangkis balak, iaitu wal mutahabbiin. Amalan yang kedua yang dapat menjauhkan balak menimpa penduduk sebut apabila penduduknya berkasih sayang di antara satu sama lain kerana Allah. Di antaranya dengan solat berjemaah tuan-tuan. Cuba bayangkan kalau sehari semalam 5 waktu kita datang ke surau, datang ke masjid, 5 kali kita jumpa dengan ahli jemaah dalam kampung tersebut. Betul tak? Makin akrab tuan-tuan, hadirin hadirat. Sebab itu orang lelaki tuan-tuan pernah dia cakap dengan saya, Ustaz, saya ni bukan tak nak pergi surau, kata dia. Saya sembahyang dekat surau ni Ustaz, tak berapa nak usuk lah Ustaz. Saya kalau dekat rumah lagi usuk, kata dia. Kenapa? Saya kalau dekat surau ni, kadang-kadang kita sembahyang betul, ada budak lari sana lari sini. Saya nak tegur anak Pak Imam pula. Tapi Pak Imam ni, Pak Imamnya muda, anaknya 5 berindil gitu, nak tinggal rumahnya kerja, dia bawa pergi surau. Jadi lari sana sini. Nak tegur anak Pak Imam ni contoh. Mengganggu tak? Kadang-kadang Pak Imam tu dah tak bawa anak. Tapi kadang-kadang saya sembahyang,
sebelah kawan saya tu dapat jemaah tu sebelahnya, ya Allah, sembahyang dia kosak taruh takyin tak masuk-masuk. Allah mengganggu betul lah kadang-kadang. Kadang-kadang saya sembahyang tuan-tuan, yang sebelah asyik-asyik sendawa je. Mengganggu betul lah. Kadang-kadang saya sembahyang, ya Allah, kukunya sebelah ustaz saya terpandang tak pernah dipotong, kukunya panjang gitu. Boleh buat dayung perahu. Yang kau tengok sembahyang, tengok kuku orang buat apa. Kadang-kadang dekat rumah saya, ustaz, saya bukan nak cakap besar. Rumah saya ni besarnya, lebarnya 40 darab 120 ustaz. Saya ada bilik sembahyang 20 darab 20. Ekornya ustaz 6 horsepower. Dekat surau ada aircon juga, tapi ada 4, kadang-kadang hidup 1 je ustaz. Tapi dekat rumah 6 horsepower, husuk betul lah kata dia. Walaupun orang lelaki, ini orang lelaki bukan perempuan, walaupun dia husuk macam mana pun dekat rumah tuan-tuan, solat padu 5 waktu, orang lelaki tetap dituntut di mana? Di masjid ataupun di surau. Walaupun dapat 27 dekat rumah, tapi tak sama 27 dekat masjid ataupun surau. Ibaratnya sekilo beras dengan sekilo emas, sama ke tak? Tak sama, beratnya sama, nilai tak sama tuan-tuan. Satu lagi, kenapa disuruh solat berjemaah tuan-tuan? Selain daripada mengamalkan sunnah Nabi, pahalanya dilipat kali gandakan oleh Allah, sebenarnya supaya dapat mengeratkan ukhuwah antara kita dalam masyarakat tersebut tuan-tuan. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan dalam hadisnya tuan-tuan, yang kita sering dengar tuan-tuan, yang mana apabila kita di antara amalan-amalan yang dapat memanjangkan umur tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tidak lain tidak bukan kita menghubungkan ukhuwah dan kita bersedekah tuan-tuan, antara amalan yang dapat memanjangkan umur. Kita banyakkan bersedekah, mengeratkan ukhuwah dan berbuat baik pada ibu bapa, di antara amalan-amalan yang dapat memanjangkan umur. Ada dinyatakan dalam kitab Al-Yawaqitu Al-Jawahiru. Begitu juga dalam kitab Sirah Salikin tuan-tuan. Ini cerita benar. Yang mana tuan-tuan, satu masa diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu masa Nabi Daud ni diceritakan jumpa dengan malaikat Israel. Israel ni tugasnya apa? Menyabut nyawa. Lalu Nabi Daud tanya, wahai malaikat Israel, kamu ni tugasnya nyabut nyawa je? Ya, saya nak tanya, saudara saya sebelah hadapan tu, umurnya tinggal berapa hari? Wah, ustaz janganlah tunjuk saya, seram pula. Tunjuk saya kalau tak ada orang kata Nabi Daud. Imam adik Ali pula dia tercelik dah terus dia. Wahai malaikat Israel, saudara saya tu umurnya karib pirang dino. Malaikat Israel tugasnya nyabut nyawa. Dia tengok, oh tinggal 6 dino saja wahai Nabi Daud, umur saudara kamu tinggal 6 hari saja. Maka berpisahlah Nabi Daud dengan malaikat Israel. Nabi Daud pun standby. Wah, saudara aku ni, dia tak sebut nama siapa, dia sebut saudara Nabi Daud aja. Hari pertama dah nak sampai hari ke-6, yang gali lian standby, gali kubur standby. Kejap lagi ada orang nak meninggal standby. Masuk hari yang ke-6, ditengok Nabi Daud lepas subuh tak meninggal, lepas zuhur tak meninggal, lepas maghrib, lepas asar tak meninggal. Dah masuk hari yang ke-7, maghrib yang ke-7 tak meninggal juga. Kata dah hari yang ke-6 meninggal, dah masuk hari ke-7 tak meninggal. Hari yang ke-8 tak meninggal, hari yang ke-9 tak meninggal, hari yang ke-10 tak meninggal, hari yang ke-11 tak meninggal, hari yang ke-12 tak meninggal, hari yang 13 tak meninggal, hari yang 14 tak meninggal, 15 tak meninggal. Semua dah kejam mata. Ada kalau sebut sampai habis ni. Senang cerita, dah seminggu tak meninggal, sebulan tak meninggal, setahun tak meninggal, 2 tahun tak meninggal. Maka kata orang Jawa, batin cakap dalam hati. Nah, malaikat Israel ni silap tengok orang kat sini, kata Nabi Daud. Kata tinggal 6 hari ni dah 2 tahun tak mati ni. Apa cerita ni? Akhirnya tuan-tuan mati juga. Setelah 20 tahun barulah meninggal. Umurnya sepatutnya tinggal 6 hari, tapi Allah Ta'ala panjangkan umurnya jadi 20 tahun baru meninggal. Lalu dijakan Nabi Daud jumpa dengan malaikat Israel. Wahai malaikat Israel, kau ni silap tengok orang ke? Kau kata saudara aku ni garik 6 dino, sampai 80 tahun get meninggal. Kau silap apa? Aku tak silap wahai Nabi Daud. Patutnya memang hari yang ke-6 dia meninggal, tapi Allah Ta'ala tak bagi tahu bila masanya hari ke-6 tu. Apabila nak masuk hari ke-7, Allah Ta'ala bagi tahu, wahai malaikat maut, tangguhkanlah untuk menyambut saudara Nabi Daud. Lalu Nabi Daud tanya, apa amalan saudara aku itu sehingga dimuliakan sedemikian rupa? Kata malaikat Israel, saudara kamu ni dalam masa hidupnya
dia suka ziarahi mak dan ayahnya. Dia suka berbuat baik dengan mak dan ayah. Sebab itu tuan-tuan, Rasulullah pesan pada kita. Dalam kitab Duratul Nasin ada nyatakan, la yara wajhi salasatun. Rasulullah tak sudi nak tengok pandang 3 wajah ni kalau dia tak bertaubat sebelum mati. Rasulullah tak sudi nak pandang. Kalau Rasulullah tak sudi nak pandang, bagaimana nak dapat syafaatnya tuan-tuan? Kita kalau jumpa kawan, salam ngelingas gitu. Salam tapi orang delok kita ngelingas ngono. Oh, dalam hati tu kenapa orang delok aku ya, kan? Ni Rasulullah tak sudi nak pandang 3 wajah ni. Pertama, akul walidaini. Orang yang derhaka pada ibu bapa. Rasulullah tak sudi nak pandang. Yang kedua, tariku sunati. Orang yang menolak sunnah Nabi. Kalau tak ngamalkan tu lain cerita. Jangan menghina dan menolak sunnah Nabi. Yang ketiga, orang yang namaku disebut di sisinya dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mahu berselawat ke atasku. Rupa-rupanya orang ini tuan-tuan dalam masa hidupnya tuan-tuan, dia suka menziarahi mak dan ayahnya. Dia tak berkira kalau mak ayahnya sakit dijadikan ubat, kalau rumahnya rosak dia baiki, ya. Yang keduanya, dia suka menghubungkan saudara maranya yang dekat yang jauh. Dan yang ketiganya suka tuan-tuan, dia berbuat baik pada jiran tetangga. Rupa-rupanya dengan kita buat baik yang saya sebutkan tadi, dapat memanjangkan umur kita. Walaupun umur kita tak panjang sekalipun, kebaikan kita sentiasa dicatat sampai hari kiamat. Kalau kita meninggal pun, kita disebut-sebut akan kebaikannya. Itu di antara tanda husnul khatimah. Dan seterusnya tuan-tuan yang air sekali, dah malam ni tuan-tuan, apa amalan yang dapat menolak bala? Yang ketiga, iaitu wal mustaghfirina bil ashari saraftu anhum, iaitu orang yang memperbanyakkan istighfar pada waktu sahur, ya. Jadi kita tuan-tuan hadirin hadirat, jangan kita, maksudnya setiap hari kita kena banyak-banyakkan beristighfar. Kerana apa tuan-tuan hadirin hadirat? Kata Hatim Al-Aqsam, ada 5 perkara yang jangan dilengah-lengahkan, ya. Ada 5 perkara ni jangan dilengah-lengahkan, jangan dilambat-lambatkan. Pertama, apabila masuk solat waktu pada 5 waktu, jangan dilengah-lengahkan. Yang kedua, yang jangan dilengah-lengahkan apa? Dalam pengurusan jenazah, jangan dilengah-lengahkan. Yang ketiganya tuan-tuan, apa yang jangan dilengah-lengahkan? Kalau kita ada hutang, bayarlah. Sampai masanya dalam perjanjian bayar. Kalau tak ada masa yang ditentukan, tuan-tuan dah mampu bayar, jangan dilengah-lengahkan. Yang keempat, kalau kita ada buat dosa, bertaubatlah sesegera mana yang mungkin. Jangan dilengah-lengahkan. Yang kelima, sekiranya kita ada anak, ya, dah ada keinginan, dah ada kemampuan, jangan dilengah-lengahkan untuk berumah tangga. Dan kata ahli ulama, tambah lagi 2. Kalau ada tetamu datang, jangan dilengah-lengahkan kuakan jamuan. Tengok macam kat sini. Datang aja terus makan nasi biryani. Belum ceramah, air dah terhidang dah, tertuang dah. Alhamdulillah, memang jempol betul lah tuan-tuan, ya. Dan yang ketujuh, bagi mereka yang nak masuk Islam, jangan dilengahkan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, dengan kita memperbanyakkan istighfar, lagi-lagi pada waktu sahur 30 minit, 20 minit sebelum masuk waktu subuh, banyak-banyakkan beristighfar. Rupa-rupanya itu adalah amalan yang dapat menangkis bala. Begitu juga dalam kitab Ayyuhal Walad, ada diceritakan tuan-tuan, salah satun aswatu yuhibbullah. Ada 3 suara yang Allah Ta'ala rindu. Agak-agak kita rindu tak 3 suara ni? Kita kena rindulah sebab Allah Ta'ala suka 3 suara ni. Pertama, sautud dik, suara ayam jantan berkokok. Ya. Dengar suara ayam jantan berkokok, pukul 3, pukul 4, jangan mengeluh. Ayam siapalah ni? Aku tak belayam, ada ayam berkokok mengganggu aku tidur. Kau siap besok kasih puradan, ya. Kasih puradan tu, mati semua ayam ni nanti. Ayam berkokok ni, sebenarnya ayam ni di antara haiwan yang nampak malaikat membawa rahmat. Jadi tu kalau dengar ayam berkokok adalah di antara waktu yang barakah. Doalah, minta apa. Contohnya kita baca doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kita bangunlah sembahyang tahajud, sembahyang hajat, ya. Yang kedua, suara apa yang Allah Ta'ala suka? Sautul ladzina yaqra'una bil Quran. Suara orang yang membaca
Al-Quran. Al-Quran ni tuan-tuan adalah mukjizat. Jangan kita tinggalkan. Sebab tu ada 5 perkara yang dipandang dapat pahala. Pandang aja dapat pahala tuan-tuan. Lagilah kalau didalami. Pertama pandang apa dapat pahala? Pandang Al-Quran dapat pahala. Tapi jangan pula nanti tengok dah. Sadaqallahul azim. Lah duduk menjadi bang. Ustaz Kamal wes ngomong pandang dapat pahala. Yo joko yang ngono. Nek pandang dapat pahala lagi dibaca. Ya pahalanya lagi banyak. Kalau tuan-tuan baca nasihat agama dan nasihat agama dan wasiat iman, begitu juga dalam kitab Tasawuf Darjah 6 dahulu yang ditulis oleh Abdul Ghani, tuan-tuan, kata Sayyidina Ali, barang siapa yang baca Quran dalam sembahyang keadaan berdiri, 1 huruf Allah Taala balas 100 kebajikan. Barang siapa yang baca Quran dalam keadaan sembahyang duduk, 1 huruf 50 kebajikan. Barang siapa yang baca Quran di luar sembahyang dalam keadaan berwuduk, 1 huruf dapat 25 kebajikan. Dalam barang siapa yang baca Quran di luar sembahyang tanpa berwuduk, 1 huruf dapat 10 kebajikan. Baca surah Al-Ikhlas saja ibu-ibu. Surah Al-Ikhlas ada berapa ayat? Entahlah, ada 4 ayat. Ada berapa kalimat surah Al-Ikhlas? Berapa kalimat? Entahlah, 15 kalimat. Ada berapa huruf surah Al-Ikhlas? 47 huruf. Masya Allah, tabarakallah. Untungnya umat Nabi Muhammad. Jadi banyakkan baca Quran. Baca Quran ni tuan-tuan mukjizat. Kalau tuan-tuan baca apa contohnya? Contoh, tuan-tuan nak baca surat khabar Perancis contohnya. Tuan-tuan kalau tak pandai bahasa Perancis, boleh baca surat khabar Perancis? Tuan-tuan tak pandai bahasa Mandarin, boleh baca surat khabar Mandarin? Tak boleh. Tapi Al-Quran, kita tak pandai cakap Arab, tapi boleh baca Quran dalam bahasa Arab. Betul tak? Betul tak? Betul. Tak semestinya orang yang pandai baca Quran, dia boleh cakap Arab. Walaupun dia qari sekalipun, tak semestinya dia pandai bahasa Arab. Pernah kawan saya jadi mutawif, dia dah mutawif, qari pula. Dia ada masa dia baca Quran dekat Masjidil Haram. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia baca tangan kuat sikit. Lepas tu orang Arab tua-tua ni berkumpul dekat sebelahnya. Dia pelik baca Quran sedap penuh ni. Masya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar. Ayat tu mungkin ayat Astagfirullah, Astagfirullah. Kawan saya habis saja, orang Arab ni cakap, "Mais muka." Kawan saya bingung lah. Walaupun dia tak pandai bahasa Arab, baca Quran dalam bahasa Arab, tapi dia tak pandai cakap bahasa Arab. Yang orang Arab ni sebenarnya tak semestinya orang Arab ni semua boleh baca Quran. Ada yang butuh huruf. Walaupun dia tak boleh baca Quran, tapi dia faham apa yang kawan saya baca. Disangka oleh orang Arab ni, kawan saya pandai cakap Arab. Sebab dia cakap Arab, "Mais muka." Aina atas kuno. Ana Malaysia. Singapura, Thailand. Ana Malaysia. Melayu lah Arab, kata dia. Dia bergudul aja. Sombong betul lah. Aku nak cakap Arab. Bukan pasal sombong. Sebab dia tengok orang Melayu ni baca Arab, baca Quran macam orang Arab. Betul lah, ngalahkan orang Arab. Sebab tu orang Arab ni tuan-tuan, ramai yang belajar Al-Quran dengan orang Melayu. Tak mustahil tuan-tuan, ramai tuan-tuan. Sebab tu ada satu cerita. Habis tunggu sebelah. Ada satu cerita ni, cerita pendek je lah. Maklum berkelakar tapi betul cerita ni tuan-tuan. Dia tengah tanah Arab, ingin nak belajar bahasa Arab. Dia nak cakap how much, berapa harga. Dia apalah. Kalau how much tu orang putih, Arabnya kam haza. Biar tenang hati, minum air zam-zam sikit dah. Bismillah. Kam haza apal. Lepas pergi Masjidil Haram, dia nak beli minyak atar dekat depan Masjid Atar. Depan Masjidil Haram. Nak beli minyak atar. Dia pun cuba nak belajar cakap bahasa Arab. Minyak atar, kam haza. Wah, dia cakap bahasa Arab. Orang yang niaga tu Arab, wallahi arba'a riyal. Wallahi arba'a riyal. Wallahi apa pula kata ni? Wallah ni macam sumpah ni. Kan? Macam orang lepas pilihan raya dia sumpah jadi Perdana Menteri. Oh wallahi ni sumpah. Arba usalli pada zuri arba. Oh arba 4 riyal. Dia baru faham je tu. Oh 4 riyal. Aku nak tawar 3 riyal lah, macam mana? Usalli pada maghribi salasa riyal. Oh orang yang jual tu, la wallahi salasa nisfu riyal. Nisfu. Wah nisfu. Oh nisfu Sa'ban. Baca Yasin 3 kali. Nisfu 3. Oh dia nak 3,5 RM3.50 riyal. Oh tak boleh, aku nak kurang 2 riyal. Usalli pada subhi rak'ataini riyal. Orang Arab tu cakap apa? Dah lah Haji cakap Melayu aja, minta 2 riyal. Rupanya orang Arab tu pandai cakap bahasa Melayu. Allahu Akbar. Dan yang hari sekali tak balik-balik lagi tuan ni.
Yang akhir sekali tuan-tuan, Allah Ta'ala suka suara apa? Iaitu sautul lazi yastaghfiruna bil ashar. Sama tadi. Iaitu suara orang yang beristighfar pada waktu sahur. Tuan-tuan dah sembahyang tahajud, sembahyang hajat, baca Quran, ada masa lagi sebelum waktu sahur tu, di antara zikir yang terbaik iaitu perbanyakkan istighfar, ya. Jadi setakat itu saja yang saya dapat sampaikan. Kalau ada silap dan salah harap dapat dimaafkan, ya. Menunggu sampai 2 jam saya bercakap tak berhenti-henti, kapan harap berhenti ni tuan-tuan, ya. Mudah-mudahan, ya, pertemuan kita dengan tuan-tuan mengadakan majlis ulama ini, mudah-mudahan masyarakat kita bertambah ukhuwah dan beri kekuatan untuk mengamalkan sunnah Nabi dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma a'ti Muhammadanil wasilah waj'al fil mustafina mahabbata wa fil alamina darajata wa fil muqarrabina syarah. Ya Allah, dengan nama-Mu yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, yang memiliki limpah rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, ya Allah. Ya Allah, berkatilah majlis yang kami adakan pada malam ini, iaitu majlis sambutan Maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagai salah satu bukti kami mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah kekuatan pada kami, kesungguhan pada kami, ya Allah, untuk menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai bacaan dan batuan utama dalam kehidupan seharian kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan pada kami, kesungguhan pada kami, ya Allah, untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah jua dosa-dosa kami, ya Allah, dosa-dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah, dan kasihlah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami semasa kecil, ya Allah. Dan ampunilah jua dosa-dosa sekian muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, gerakkanlah hati kami dan anggota badan kami untuk melakukan perkara-perkara yang menuju jalan ke syurga-Mu, ya Allah. Hindarkanlah hati kami dan anggota badan kami daripada melakukan perkara-perkara yang menuju jalan neraka-Mu, ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Kamal bin Nasir atas perkongsian. Semoga segala yang disampaikan menjadi pengajaran dan juga tauladan buat kita semua. Seterusnya majlis ini menjemput Tuan Jumadi untuk memberikan senang hati kepada Ustaz Muhammad Kamal. Terima kasih Ustaz. Sama saya tu, saya minta maaf kalau tidak. Terima kasih tenang ini guru-guru. Terima kasih. Maka dengan ini berakhirlah majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat Taman Gading. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir. Semoga kita berjumpa lagi di tahun yang